Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, malam ni sesi perkongsian untuk topik penulisan dan penerbitan artikel jurnal kepada topik database. Iaitu kita akan explore 4 database utama dan juga database yang besar, iaitu daripada Web of Science, daripada Scopus, daripada ERA dan juga daripada Malaysia iaitu MySite. So kita akan tengok kepada 4 database besar ni. Okey. Yang pertama kita akan tengok kepada Web of Science dulu. Okey. So kita tahu ada sedikit kita kena ambil tahu sedikit berkaitan tentang background tentang Web of Science ni dari segi pemilikan daripada Web Science Group, atau kita lebih dikenali dengan perkataan Clarivate Analytics, ataupun kita kenali dengan term Web of Science ni. Jadi ada pelbagai bidang, iaitu bidang yang besar, iaitu bidang sains, social science, termasuk dengan bidang art and humanities. So kita kalau ada artikel jurnal, bila disebut sebagai keperluan untuk berindeks, basically yang utama adalah Web of Science di samping Scopus. Jadi kita kena tahu tentang background tentang Web of Science ni. So dia juga dikenali dengan ISI satu masa dulu. Cuma sekarang lebih dikenali sebagai Clarivate Analytics dalam Web of Science. Dalam Web of Science ada banyak indeks. Tetapi cuma ada 4 saja indeks yang kita kena tahu bahawa yang diiktiraf, yang recognize. Maksudnya di Malaysia, elok pensyarah, elok pelajar, postgrad, kita kena make sure that yang kita punya artikel jurnal tu berindeks daripada salah satu daripada 4 ni. Iaitu yang pertama daripada Science Citation Index, yang kedua dari Social Citation Index, Art and Humanities Citation Index, Emerging Source Citation Index. Ada 4 ni. Okey. Katakanlah kita Web of Science daripada Science Citation Index. Okey. Daripada Social Science, okey. Dari Art and Humanities Citation Index, okey. Kemudian daripada ESCI kita ada indeks. Okey, kita tengok dari segi kekuatan daripada keempat-empat daripada indeks ni. Okey, yang kita pergi yang nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ni ikutkan pada peringkat awal dia tidak ada impact factor. Tidak ada impact factor. Contohlah kalaulah kita kata ataupun orang tanya kita bila kita dapat terbitkan artikel berindeks Emerging Source Citation Index ni, bila ada orang tanya impact factor, jawapan dia adalah tiada impact factor. Namun bermula pada tahun lepas sebenarnya dah ada dah sebahagian kecil jurnal yang berindeks ESCI dah ada dah impact factor. Tapi 0.0 macam itulah. Dia kecil lagi numbers dia. Jadi Emerging Source Citation Index boleh ada jurnal yang belum ada impact factor dan ada juga yang dah ada impact factor dengan nilai yang sangat kecil. Okey. Kemudian sebelum wujudnya Emerging Source Citation Index, yang asas dia dekat Art and Humanity Citation Index. Jadi sekarang Art and Humanity Citation Index bukan lagi yang paling asas lah sebab dah ada Emerging Source Citation Index. Jadi untuk Art Humanity Citation Index pun dah ada Q yang bagus lah. Impact factor yang bagus. Okay, dia ada Q4, dia ada Q3. Jadi bagus Art Humanity Citation Index. So tidak mustahil untuk indeks Art and Humanity Citation Index pun akan mencecah Q2 dan Q1. Itu mungkin dah ada Q2. Okey, yang nombor 1 dan nombor 2 ini adalah yang paling besar lah, indeks yang besar lah. Untuk social science, untuk dapat Q1, okay, kebanyakan dalam bidang social science citation index, dan untuk bidang science adalah science citation index. Okay, konklusi dia, tak kisahlah yang mana-mana daripada 4 ni diiktiraf. Selain daripada 4 ni tak diiktiraf. Dalam Web of Science ni ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Kita cuma ingat dan kita kena ambil tahu bahawa 4 ini sahaja yang utama dan diiktiraf. Kita ada yang lain. Kalau kita pergi conference, kalau dia kata okay, akan terbit dalam jurnal yang berindeks Scopus ataupun Web of Science. Dalam konteks ni Web of Science lah. So kalau jumpa biological abstract ke biosis preview,
Biosis Review Report, Chemical Reaction, Current Content, Agriculture, Biology, Environmental Science, Current Content and Humanities, Current Content Business Collection, Current Content Clinical Medicine, Current Content Electronic Telecommunication Collection, Current Content Engineering, Index Chemicals, Essential Science Indicator, Current Content Social and Behavior, Current Content Physical, Chemical, Earth Science, Current Content Life Science dengan Zoological Record. Okay, ini juga adalah Web of Science, tetapi tak diiktiraf. Okey, tak diiktiraf ni saya ambil konklusi beginilah. Untuk kita di Malaysia, untuk pengiktirafan, untuk pensyarah, untuk dikira dalam MyRA dan ranking tak dikira. Okay, sebagai pelajar untuk syarat bergraduat tidak dikira. Cuma hanya 4 ini sahaja. Okay, tu first knowledge yang kita kena ambil tahulah. Okay, kemudian kita boleh explore dekat Web of Science ni. Ni link dia. Kalau kita nak explore dekat Web of Science, ni link dia. mjl.clarivate.com.home. Okay, saya tak bagi slide lagi kan. Selepas habis perkongsian ini, lepas pukul 10 nanti, saya akan kongsi rakaman video dan juga slide nanti. Jangan risau tu. Okay, kita kena ambil tahu bahawa bila kita nak explore dalam satu database, kebanyakan jurnal minta kita kena create account. Namanya free create account lah. Dia ada yang kena bayar. Tapi untuk malam ni saya tunjukkan macam mana kita nak create free account. Okay, kalau kita pergi dekat link ni, dia akan pergi dekat paparan macam ni. Paparan lebih kurang macam ni lah. So time to time mungkin paparan ni berubah sikit lah kan. Biasanya front page kadang-kadang dia update dan sebagainya. Jadi kalau saya buat slide ni iaitu yang tahun lepas mungkin ada perubahan sedikit. Tapi basically fungsi dia dekat atas tu sama je. Search journal ada, mesh manuscript ada. Jadi maksud dia sekarang ni, boleh gunakan database Web of Science bukan hanya untuk tahu nak hantar jurnal kat mana sebab ada mesh manuscript. So kita boleh cari search journal juga. Jadi kita kena tahu. Kita boleh tahu, okay, jurnal ni betul ke berindex Web of Science? Jadi kita boleh explore. So ada kolom untuk download dan juga help center. Okay, first thing first, kita kena create free account dulu. So kita klik create free account ni. Okay, kita masukkan detail kat sini lah, email address, password. Lepas tu kita kena re-enter password, first name dan last name. Okay, kena masukkan semua maklumat ni, kemudian klik register. Okay, tetapi kalau nak register gunakan Facebook, gunakan Google, nak gunakan LinkedIn, nak gunakan ID pun boleh. Selain kita nak register dengan masukkan detail semua maklumat ni, kita juga boleh register using social media yang lain. Okay. Okay, bila dah register, nama you akan automatik keluar ke atas lah. Macam contoh macam saya lah, welcome Nurul Fazli Habibin. So dah ada dah nama kita sebab kita dah register. So kita sekarang dah login. Okay, sekarang ni kita nak explore apa yang ada dalam website Web of Science ni. Ataupun dalam Clarivate Analytics Master Journal. Okay, kita nak buat search journal. Okay, kita kat sini ada kan, nampak ni ada search journal ni kan. Kita nak explore dekat search journal. So dekat search journal ni, ada banyak fungsi dia. Jadi apa yang saya buat sekarang ni, saya nak buat search. Okay, ni ibarat kalau dah saya dah buat search, saya search COGENT. Okay, kita bebas nak buat search. Kenapa saya search Cogent? Sebab dalam satu publisher daripada Taylor and Francis, dia ada satu platform untuk open access. So open access tu ada Cogent. Katakan you nak type yang lain-lain, apa-apa jurnal boleh. So kita boleh type kat sini apa-apa saja dalam bidang kita. Boleh buat search. Nak type otomotif, search. Nak search education, search. So dia akan pergi semua jurnal education yang ada index Web of Science. So kat situ belah kanan tu, belah kiri ada filter. Kalau banyak sangat kan, search education jadi beribu. So kita boleh buat filter untuk categorizekan supaya filter kita akan meminimaliskan pencarian kita. Okay, saya ambil satu contoh. Saya explore Cogent. So search Cogent menemukan 15 jurnal. Tak banyak lah kan, 15 jurnal. Okay, kita tengok apa yang ada kat sini. Nampak ni, dia beritahu ni. Menemukan 15 jurnal. Okay, kita tahu Cogent ni daripada penerbit Taylor and Francis. Kemudian bidang dia adalah Humanities and Multidiscipline untuk kategori Cogent Art and Humanities. So ada banyak ni. Saya cuma explore salah satu iaitu Cogent Art and Humanities. So dia sesuai untuk bidang Humanities and Multidiscipline. Nampak kategori dia Emerging Source Citation Index kategori yang nombor 4.
Tadi kan Web of Science ada 4 kan? Ada Science Citation Index, ada Social Science Citation Index, ada Art and Humanities, yang terakhir adalah Emerging Source Citation Index. So ini kategori yang keempat. So kita tengok lagi, apa lagi informasi tentang jurnal ni. So jurnal ni adalah open access. So kita bila open access, kita kena check dululah. Kebanyakan open access memang kena ada bayaran. So kalau tak nak ada bayaran, kita boleh pilih result yang lain. Maksudnya kalau tak nak Kogan Art Humanities sebab kena bayar, kita cari jurnal yang tak perlu ada bayaran. Okey. Kemudian dekat bawah ni kita boleh juga share this journal, kita boleh klik dekat view profile page dan kita boleh juga buat filter untuk filterkan by coverage, by open access atau tidak, by category, by country, by language, by frequency. So banyak kelebihan dalam gunakan Web of Science ni, kita boleh gunakan filter juga. Okey. Next, bila saya dah klik, contohlah saya klik view profile page. So bila saya klik view profile page, dia akan pergi lebih detail lah maklumat ni. So ada berbagai-bagai maklumat, ada website dia, ada frekuensi, ada country, ada instruction for authors. So kalau kita nak hantar kat jurnal ni, kita ada maklumat tentang instruction for authors, kita klik je, dia akan link terus pergi dekat website itu, isu tentang plagiat, cerita tentang host, platform, cerita tentang download, cerita tentang publisher website tu sendiri, isu per year adalah sekali, premium language adalah English, ada terbot dia siapa, okay, number of week of submission to publication dalam 11. So tak amai lah, maksudnya bagus lah kan, ada tendency untuk terbit tinggi kan. So artikel DOI ada, full text dalam bentuk PDF ada, HTML ada, HTML ada. So ni maklumat-maklumat dia lah. So yang ni kita boleh explore. Okay, katalah saya nak explore lain. Saya type automotive technology. Nampak tak ni contoh jurnal kan? Saya type automotive technology. Kalau tengok kat sini ada 2,911 penemuan. So sebab tu kadang-kadang kalau kita menggunakan keyword ni akan menemukan banyak jurnal. Okay, tak apalah, ini first explore. Saya terus tengok yang atas sekali, ranking atas sekali adalah International Journal Automotive Technology. Saya sendiri pernah terbit dekat sini lah. So publisher daripada Korean Social Automotive Engineer. So kat sini tengok kategori ada Science Citation Index, kategori nombor 1. Betul lah, yang ni betul Web of Science yang valid. Okay. Okay, kita boleh type lagi. Saya type Operation Management. So dapatlah Journal of Operation Management. Ada 1,006 result ni. And jadi kami contoh Journal Operation Management, dia ada 2. Jadi indeks ni tak semestinya 1, dia boleh jadi 2 juga. Macam ni dia ada Science Citation Index dan dia ada Social Science Citation Index. Dia ada 2 kat sini. So tak kisahlah dia ada 1 ke 2. So daripada publisher Wiley, so jurnal ni okey kita nak submit. So kelebihan gunakan search jurnal ni nak detect supaya tak adalah kita kena bohong kan, dapat ayat-ayat dekat email, ayat-ayat kat conference, dia kata betul ke, dia kata jurnal ni masuk kat jurnal sekian-sekian, better kita check dulu sama ada betul ke jurnal ni berindeks Web of Science atau tidak, dan kita nak tengok betul-betul dia establish atau tidak. So penting kalau nak tengok dekat publisher, penting nak tengok Web of Science Core Collection ni. So 2 perkara yang kita kena tengok adalah dekat publisher dengan Web of Science. So publisher hati-hati, banyak publisher yang kadang-kadang kita tak kenal, yang tak kenal tu bahaya. So basically yang ada kat library kita, Wiley ada kat library kita, Sage ada kat library kita, Inner Science ada kat library kita, Emerald ada kat library, Springer, Taylor, tu semua ada yang kat library. So kalau jumpa publisher-publisher yang kita tak kenal, kita kena dapat check sama ada publisher ini okey ataupun tidak. So kita ambil contoh beberapa jurnal dekat Malaysia lah. Okay, saya ada buat search dekat Malaysia. So menemukan salah satu jurnal adalah Academica, boleh Al-Syajarah ni. Jadi saya try tengok explore jurnal dekat Malaysia, Academica. So dia adalah Emerging Source Citation Index. So saya tengok pula Al-Syajarah daripada UIA adalah Art Humanity Citation Index. Kalau tadi Academica ni daripada UKM. So sebenarnya ada 85 atau lebih dari sekarang ni yang Malaysia ada jurnal yang berindeks Web of Science. Okay, saya last check itu 85, tapi mungkin dah bertambah. So Malaysia sendiri ada 80 jurnal yang berindeks Web of Science untuk kategori Science dan juga Social Science. Okay, so boleh type macam mana kan ni? Saya type Malaysia je. Okay, kita type Malaysia je. So kita boleh search kata Malaysia je. So dia akan menemukan jurnal-jurnal yang daripada publisher daripada Malaysia. Okay, dalam Web of Science ada part download. Ada satu bahagian download yang paling penting. Nampak ni search journal, manuscript dengan download. Okay, klik je kat download 4 ni. Kan, kalau nak dapatkan knowledge. Macam mana saya nak tahu bidang saya, bidang education saya ke, bidang pendidikan awal kanak-kanak ke, ada tak jurnal yang berindeks daripada Science Citation Index, daripada Social Citation Index, ada Art Humanity Citation Index, ada Emerging Source Citation Index. Okay, klik je kat sini. Klik.
klik ke empat-empat ni. Jadi simpan untuk koleksi kita. Dah dapat ni dalam bentuk Excel. Kemudian kita check lah. Okey, dalam bidang kita nanti kita highlight. Supaya kita tahu dalam bidang kita berapa banyak jurnal dalam citation index, berapa banyak jurnal dalam social citation index, dalam art humanity citation index dan emerging source citation index. So kita dapat tahu bahawa inilah jurnal-jurnal yang kita boleh submit untuk berindeks Web of Science. So ada banyak. So tapi kita kena tengok bidang mana yang sesuai dengan bidang kita. So kita boleh dapat, kita download setiap box ni, folder ni, folder ni, folder ni, folder ni dalam bentuk Excel. So kita check lah, check one by one. Ini sangat penting. Sekali je buat seumur hidup. Contoh je lah untuk peringkat ni, untuk kita tahu, okay, kita nak hantar jurnal yang berindeks Web of Science, apa jurnal, contoh, apakah jurnal-jurnal yang sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak. So kita dapat tahu dah. Tapi kena ada kerja sikit lah. Yang pertama kena download dalam bentuk format Excel. Kemudian kita kena check. Based pada nama jurnal lah. Kita boleh juga take note. Contohnya, walaupun tak sebut dalam pendidikan awal kanak-kanak, disebut Journal of Education, kita boleh highlight lah. Ataupun jurnal itu dalam genre yang macam, okay, boleh juga hantar jurnal dekat social science ni. Yang itu pun kita boleh highlight lah. Kalau macam saya suka highlight tu by color lah. Kalau color warna hijau tu menunjukkan, ni betul-betul jelas ni bidang kita. Tengok kat nama jurnal pun dah tahu. Okay, kemudian saya letak warna biru. Okay, biru ni boleh lah, dia kena juga. Okay, kemudian saya letak warna kuning ni, ni boleh dipertimbangkan. Jadi bila kita dah highlight macam tu, kita tahulah apa coding warna hijau, apa coding warna biru, apa coding warna kuning. Warna tak kisah warna apa-apa, tu contoh saja. Okay, ini lebih kurang contohlah dekat Malaysia kita ada lebih kurang 89 ataupun 0.0.4. Kan, so kita ada yang apa peratus saja, kan, 0.4% saja yang kita ada, kan, bukan 4%, 0.4% sikit, so kita jauh lagi, tak sampai 1% pun lagi. Ni kita 0.4, jauh lagi lah, maksudnya Malaysia compare dengan country lain, so banyak lagi jurnal-jurnal dekat negara lain yang ada menerbitkan Web of Science lah. So kat Malaysia ni dari segi total 22,353 jurnal yang berindeks Web of Science, kat Malaysia cuma ada 89 dan cover sebanyak 0.4% sahaja. Okey, journal citation, kita nak tengok juga tentang maklumat. Ini masalah-masalah yang kita tak boleh nak akses. Okey, kita biasanya maklumat ni kita boleh rujuk dengan library ataupun kita boleh rujuk dengan saya juga. Contohnya kalau nak tahu jurnal tu, dia sebenarnya berindeks Q1, Q2, Q3, Q4. So Web of Science ni buat duit dia ni. Hanya universiti yang melanggan Web of Science dekat library, kita boleh check bahawa jurnal ni adalah jurnal Q1, Q2, Q3 atau Q4. Okey. Okey, yang ni saya katakan. So bila kita masuk dekat bahagian ni, inside Journal Citation Report, kita kena access. So kita dah register tadi, free account tadi. Untuk bahagian ini kita tak boleh. Tengok ni, library kita saja boleh access. Biasanya universiti, perpustakaan atau pusat pendidikan ada buat rumusan. So kalau ada apa-apa masalah, nak tahu jurnal ni Q berapa, boleh contact dengan library akan bantu kita. Kalau konsep dia lah, kalau kat universiti saya, contact je dengan library, nanti library akan bagi information tu. Okay. 89 tu jurnal Malaysia. Ada 89 jurnal kat Malaysia yang berindeks Web of Science lah. Pelbagai bidang lah. Bidang dalam bidang social science dan juga bidang dalam social science. Okey, Saliza dah tahu dalam jurnal itu macam mana kita nak tahu editor dia daripada Malaysia. Dia bukan editor Saliza, daripada Jurnal Malaysia. Of course lah, Jurnal Malaysia daripada editor Malaysia juga. Kan tadi saya dah tunjuk dalam slide ni tadi, kan kita boleh search. Ni contoh tadi kita search tadi, nampak saya contoh ni kan. So kita type je Malaysia. So kat Malaysia akan listkan semua jurnal daripada Web of Science Malaysia. So yang kita buat search tadi ni, ni atas ni, type lah Malaysia. So akan keluarlah jurnal yang berkaitan dekat Malaysia. Dekat situ nanti kita boleh trace, kita boleh tengok bidang mana, kita boleh klik. Nak tahu detail, kita klik. Tadi kan awal-awal tadi. Bila kita klik, kan kita dah pergi kat bahagian jurnal tu, nanti klik dekat view profile page dia, dia akan bagi link terus pergi kat website dia, website jurnal tu. Klik dekat website jurnal tu, akan terus dapat kat website tu, nanti kita boleh explore lah. Kan? Okay, boleh search, yes, betul. Boleh search by country, kita search Malaysia lah kalau nak Malaysia. Kalau nak search Indonesia, search Indonesia. Nak search Brunei, search Brunei. Search by country juga boleh. Okey, ni ada maklumat-maklumat lain lah. Boleh baca Journal Citation Report dan sebagainya. So sekarang ada yang 2022 dah, Journal Citation Report. Okey, kita ada berapa sikit orang kata infografik lah. Cuma data ni bergerak time to time. So ada peningkatan. So daripada
Kalau total jurnal ada 20,942 dah meningkat dan sebagainya. Okay, kalau tengok kat sini pun saya dah tulis berapa dah. Dekat sini pun dah 22,353. So data-data ni kadang-kadang update lah. Dia dah update dah Okey, ini nak tahu tentang Web of Science Index Publication Track Citation Register Publon. Okey, buat masa sekarang Publon dia dah berubah sikit lah. Dia dah berubah sikit yang mana Web of Science sekarang ni dah direct, dia ada Web of Science platform. Tetapi kalau yang sebelum ni kita gunakan Publon lah. So Web of Science ada account dia macam ni. Saya ada account Publon saya sendiri. Contohlah kan Nurul Fazli ni banyak ada artikel dia. So ini pun yang lama lah. So Web of Science kalau kita dah ada artikel jurnal, wajib buka akaun. Ni akaun yang akan dia lah. So kalau kita publication kosong, dia akan keluar lah kosong. So nak tak nak yang ni kita tak buat lagi pun tak apa. Kadang-kadang dia automatic juga. So kalau kita dah ada satu publication yang berada Web of Science, dia akan keluar macam ni. Kalau belum ada lagi dia memang takkan ada lah. So yang Publon ni akaun lah. So katakanlah orang nak check si Nurul Fazli ni berapa banyak artikel dia yang berindeks Web of Science, so dia boleh tengok gunakan Publon ni, dia akan buat search, nampak ni search ni. So dia akan type lah nama Nurul Fazli Abidin tu, dia akan check berapa banyak artikel citation yang dia ada. Kemudian ni nombor ID kita. Nanti kalau kita dah ada artikel yang terbit kat Web of Science, so ID kita macam ni lah. Saya C16102013. So first paper saya yang dah ada Web of Science ni pada tahun 2013. Tu yang dia keluar sengkang 2013 tu. So yang ni OC ID saya lah 154611442X. Jadi dua ni basically kalau majikan memang nak tahulah. So majikan boleh check sendiri. So sebagai staff dia berapa banyak dah dia ada artikel, berapa banyak citation yang dah ada. Okay. Yang ni tak apa, just ambil knowledge. Bila kita dah ada artikel yang berindeks Web of Science, biasanya kita ada account Publon ni. Okey, kita masuk yang pertama adalah kat sini adalah Scopus. Kita masuk Scopus. Tadi Web of Science ni kita dah masuk dekat Scopus. So kita ambil short je sebab kita ada 3 lagi database kan. Kita nak masuk Scopus, kita nak masuk Era dan kita nak masuk kat MySite lah. Untuk malam ni kita cover 2 jam. Semoga 4 database ni kita boleh fahami. Okay, kita pergi Scopus lah. Scopus pun sama lah. So kalau ikut database Elsevier ni pada awal 2000-an lah. Jadi sebenarnya, tapi jurnal-jurnal yang berindeks dah banyak. Cuma database Elsevier ni daripada Scopus ni dia quite established pada awal tahun 2000-an. So kita boleh kata dah almost 20 years lah. So ada pelbagai bidang juga sama macam Web of Science, cover semua kebanyakan bidang dalam bidang social science dan juga bidang science. Okey, ini dia punya link. Macam tadi saya bagi link untuk Scopus pun ada link dia. Okey. So sekarang ni kita nak dapat maklumat Web of Science dah selesai. Kita nak tengok Scopus pula. Okey. Okey, untuk Scopus beginilah rupa dia. Kan? Macam biasalah kita datang tempat orang, nombor satu yang kita kena buat adalah create account. Tapi nama dia lain sikit lah. Tadi Web of Science nama dia create free account. Yang ni pun free juga tapi tak ada letak perkataan free. Jadi kita create account, kita klik yang ni. So bila kita klik ataupun kita boleh explore dekat muka surat pertama ni macam-macam ada blog, boleh tengok nak tahu tips ke apa ke, kalau nak tahu apa itu Scopus boleh terus explore dekat website ni. So kita dapat pelbagai information. Okey. Dan kita dapat tahu juga ini maklumat yang sangat penting ni. Kadang-kadang nak tahu kan, kadang-kadang hantar jurnal Scopus, dalam Scopus tu dia kata discontinue. Pergi hantar dekat IPS kata tak boleh, tak layak untuk syarat bergraduat. Hantar dekat bahagian HR, pensyarah nak naik pangkat tak dikira untuk kenaikan pangkat sebab jurnal tu dah discontinue. Okey. Jadi dekat sini ada auto search, ada source dan sebagainya. Ada boleh juga kita sign in lepas kita create account. So kita boleh tengok journal ranking dan kita boleh tengok profile, authors profile juga kat sini. Okay, jadi ini antara part-part yang saya nak tunjukkan yang kita kena explore database yang ada dekat Scopus. Okay, kita try nak explore dekat bahagian source yang pertama. Yang source yang pertama ni. Source pertama ni kita boleh buat search based on subject area nombor 1. Kita boleh search by title. Kita boleh search by nombor 3 publisher ataupun kita boleh search ISSN. Jadi untuk malam ni kalau pertama kali kita meneroka apa yang ada dalam Web of Science dengan Scopus, saya rasa kita dapat ilmu satu, iaitu tak ada dah masalah lepas ni nak cari jurnal yang berindeks Scopus, nak cari jurnal berindeks Web of Science, kita dapat dah maklumat. Kalau orang tanya kita betul ke jurnal ni Web of Science, betul tak jurnal ni Scopus, kita boleh check.
And kalau katalah you nak buatkan servis, you nak menawarkan servis. Siapa-siapa ada masalah untuk dapatkan database bidang masing-masing, you boleh tawarkan servis untuk dapatkan list tu. Sebab kita dah tahu dah macam mana nak explore. Kalau ada kawan kita ada masalah, tak tahu jurnal ni betul tak Web of Science dan Scopus, kita pun boleh check. Sebab kita boleh tahu macam mana nak check jurnal ni, jurnal bidang Web of Science ataupun Scopus. Kalau orang tak tahu dia bidang ni, dia nak cari artikel dalam bidang indeks, jurnal Scopus dengan Web of Science pun, kita dapat tahu dah cara macam mana kita nak cari artikel jurnal daripada Web Index, Scopus dan juga Web of Science. Itu sangat penting lah, sebab tu malam ni saya nak share. Benda simple je, tapi kalau kita tak buka, kita tak explore, kita tak buat, memang tak dapat lah. Okay, jadi kita try explore dekat source yang pertama, iaitu subject area. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat filter dekat sini kan, kalau just nak tunjuk filter lah, kita ada 22,824. Banyak lah kan jurnal kat sini. Okay, just nak beritahu kita boleh search jurnal kan. Kalau tengok search jurnal untuk kuarter 1, kuarter 2, 3 ni Q lah, Q1, Q2, Q3, Q4. So ada banyak jurnal. Okay, kalau kita tengok kat sini bidang yang betul-betul side score yang paling tinggi adalah bidang cancer. Ni bidang-bidang dia lah. Dan kemudian bidang kimia, kemudian ada bidang apa ni, bidang dalam disease control, kemudian ada review modern physics, ada kimia, ada national vital statistic, ada nature review material. Ni antara top-top kan. Kalau tengok side score ni seram ni, tinggi-tinggi semua belaka kan. So yang ni pun dah sort. Kalau tengok ranking semua, ranking 1, ranking 1 dalam bidang hematologi, ranking nombor 2, ranking nombor 1 dalam epidemiologi. So front page ni, yang kat front page ni semua ranking nombor 1 dalam bidang masing-masing lah. Dalam bidang biomaterial, natural review material nombor 1. Dalam bidang general physical and astronomy, review modern physics ni nombor 1. So kita boleh main database ni juga lah, kita boleh explore juga database ni. Macam contoh ni lah, jurnal ni bagus. And ranking nombor 2 ni tetap dia open access. Jadi siapa-siapa yang dalam bidang bidang disease atau morbidity dengan mortality ni, so kita boleh hantar dekat jurnal MMWR ni. So kita boleh filter dan sebagainya. Okay, kita try nak journal search. Kita sekarang nak start buat journal search. Okay, saya try nak explore tentang, saya nak check contoh kan. Saya check nak tahu betul ke jurnal ni berindeks Scopus. So saya type lah International Journal of Lean Six Sigma. Saya pun check. Betul lah, International Journal of Lean Six Sigma ni adalah jurnal berindeks Scopus. So kalau jurnal ni ranking nombor 13 lah. International Journal of Lean Six Sigma ni ranking nombor 13 dalam bidang Management Science dan Operation Research. Jadi baguslah jurnal ni kan, sebab dia ranking nombor 13 yang terbaik di dunia, dan mengesahkan bahawa jurnal ni memang berindeks dengan Scopus. So kita boleh klik lagi dekat jurnal ni untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Okey, kita boleh tengok, saya dah klik kan, saya klik dekat jurnal ni, so dia akan pergi paparan ni, so kita boleh link dekat jurnal homepage dia. Dia boleh terus, itu kelebihan dia. Tak payah kita nak Google dan sebagainya, kita tengok. Okey, jurnal ni kita kena check juga. Scopus coverage year. Apa maksud kat sini? Kita nak tengok jugalah jurnal ni Scopus lagi ke dah terkubur ataupun discontinue. So sah lah kan, jurnal daripada 2010 sampai sekarang, jurnal ni sah yang masih lagi berindeks Scopus. Tadi ranking kita dah tengok dah 13 kan. Kalau tak sah takkan dapat top ranking kan. So kita boleh explore juga dengan jurnal homepage. So kita tengok jurnal homepage dia akan keluar terus. Oh, kita tahulah jurnal ni duduk dekat Emerald. So dah tahu dekat Emerald, ada maklumat lagi kat bawah lah. So side score dia berapa dan sebagainya. Nampak ni, side score dia 4. Tadi kalau tengok top ranking tadi dah 30, 80 dah kan. Jadi tu top ranking tinggi lah kan. Tapi dalam bidang dia ranking nombor 13. So kat sini lah, nak tengok table of content, klik table of content. So kalau nak buat search dalam ni juga. Okay, kalau macam saya ada seorang student saya. Okay, dia buat tajuk dekat, dia buat bidang Lean Six Sigma. So saya kata dengan dia tak payah susah-susah, cari artikel jurnal dalam ni je. And kalau student dia dalam bidang Lean Six Sigma, dia kena hadam betul-betul jurnal ni. So apa yang artikel dalam ni dia kena baca. Baru dia boleh baca artikel-artikel yang lain. Ni kalau kita dah jumpa bidang yang sesuai, jurnal yang sesuai dalam bidang kita dah tahu dah kat sini dia. Jadi kalau nak katalah saya buat dalam ni bidang otomotif. So dia akan search lah. So jurnal ni akan matchkan semua artikel yang berkaitan dalam Journal of Lean Six Sigma yang buat otomotif ni, dia akan senaraikan. Jadi masuk kat situ pun, banyak rupanya, memang banyak. Jadi maksudnya kalau student saya sebagai contoh, sebelum buka dekat jurnal lain, pergi satu jurnal ni je. Satu jurnal ni pun tak larat nak baca dah.
Belum pergi jurnal-jurnal lain lagi. Kan? Okay, ni contohlah saya type Lean Six Sigma in Malaysia Automotive. Contohlah saya type. So, kita boleh filter lagi ni. Ini kelebihan guna advanced search ni. Guna advanced search ni kita boleh filter. Okay, kalau rasa nak tambah lagi keyword, boleh tambah lagi keyword. 8 row kat sini. Boleh tambah lagi keyword. So, kat sini saya ambil 2016 sampai 2020, saya klik search lah. Saya nak tengok ada tak orang buat Lean Six Sigma dekat automotive kat Malaysia. So, tengok adalah beberapa. Contohlah. Artikel ni daripada artikel saya sendiri kan. Contoh paper ni saya nak dapatkan PDF, nak dapatkan full text, dah jumpa artikel yang kita nak kan. Tapi nampak ada simbol larangan ni. Larangan ni dah mengesahkan bahawa kalau kita klik PDF pun kita tak dapat full text. Sebab kalau nak dapat full text kita kena gunakan akses daripada library. Kalau student postgrad biasanya dia dapatlah untuk akses tu. Jadi siapa-siapa student kalau belajar dekat UPSI, minta dekat library macam mana nak akses. Biasanya gunakan username password lah, guna nombor matrik dan nombor IC contohnya. Okay, begitu juga universiti lain kalau nak akses journal kena contact dengan library untuk dapatkan kita punya username dan password supaya kita boleh akses untuk dapatkan full text. Okay, ni contoh saya cuba jugalah. Walaupun dah tahu juga dia dah nampak lah logo untuk tak dapat akses tu. Kita try klik, tak dapat. Okay. Alright, kita try lagi. Okay, kita try lagi. Lain-lain. Okay. Kita nak try, saya nak gunakan subjek pula. Okay, kita ada kat sini. Kita nak try subjek, tapi yang subjek kat bawah tu. Dia ada subjek kat sini tu kan. Kita nak subjek area tu, saya nak pilih kat sini. Dalam banyak-banyak tu kalau saya scroll down tu ada banyak. Jadi saya pilih strategi and management. Saya ulang balik. So dekat bahagian subject area ni, once you klik, dia akan keluar macam ni. So kat sini nampak tak ada warna biru ni. Klik yang gambar V ni, kat bawah tu ada senarai. Banyak lagi subjek. Katalah saya pilih subjek strategi and management. So dia akan keluar macam ni lah. Oh, ni ranking dalam strategi and management ni lah ranking dia. Journal of Management nombor 1. Academy of Management Journal nombor 2. Journal Operation Management nombor 3. Tengok ranking dia. Dalam strategi and management dia dah susun dah. Kalau dalam bidang strategi and management ranking nombor 1 adalah Journal Management. Academy of Management Journal ranking nombor 2. And dalam bidang Journal Operation Management ranking nombor 3. Kita dapat tahulah. Jadi penting untuk kita nak tengok filter subjek supaya kita dapat knowledge. So lepas ni kalau baca, oh menarik lah artikel Journal of Management. Memanglah menarik. Ranking nombor 1 dalam bidang strategi and management. Okay. Alright, katalah saya nak klik yang nombor 3 ni lah kan. Saya ambil klik nombor 3 ni, Journal of Operation Management. Klik kat situ. Okay, dia akan pergi dekat sini lah. Dan kita tengok ni, 80, 91, 93 tu present. Maksud journal ni masih lagi aktif. Masih lagi tak terkeluar daripada Scopus. So, nak explore lagi, klik dekat journal homepage ni. Okay, dia akan pergi kat paparan macam ni. Kita klik lah all issue dan sebagainya. Okay. So, katalah saya dah pergi dekat yang isu terbaru, isu 64. So saya tengoklah paper yang pertama ni, supplier depends of R&D intensity. Menarik topik ni kan. Sama juga macam tadi kalau kata nak buat search dalam jurnal ni, tahu tak? Search in this journal. So kita nak explore ni jurnal dekat operation management ni, apa lagi bidang kita dalam ni. So search. So search kat sini. Okay, ini contoh lah kan. Saya nak bagi sikit ilmu lah kan. So kita sebenarnya kan, nombor 1 kita kena tahu kita ni subjek kategori apa. So kita subjek apa? Okey, katakan subjek bahagian ni. Kita bidang strategi and management. So dalam strategi and management ada 3 jurnal besar ni, iaitu Journal of Management, Journal of Academy Management Journal dan Journal Operation Management. So sekarang ni, hari ni explore dekat Journal of Management saja. Ni jurnal yang terbaik. Kalau orang kata kalau you bidang ni, memang jurnal ni lah kena explore. So hari ni pergi kat Journal of Management, search dekat jurnal tu. Tapi contoh saya ambil nombor 3 ni lah. Katalah hari yang ketiga saya nak try Journal Operation Management. Saya klik. Okey, saya pergi dekat journal homepage tu, nampak. Kita pergi dekat all issue contohnya, kemudian kat sini, search in this journal, type kat sini, apa bidang management. Katalah saya dalam bidang supplier, supply chain management. Saya type dia supply chain management. Masuknya dekat sini, semua journal, semua artikel yang berkata supply chain management, lagi-lagi 5 tahun terkini, saya kena baca. Tu kadang-kadang kalau you nak buat thesis, panel kadang-kadang supervisor kadang macam tak happy je kan. Citation tak apa-apa jurnal yang ada. Padahal dalam bidang ni, ni antara top-top dia. Kenapa you tak decide Journal of Management? Rupanya dia tak tahu cari nak explore jurnal kan. Patutnya kena pergi kat Journal Management ni, buat search keyword dalam tu. So orang tak cari bahan guna Google search. And kita ni nak buat PhD, nak tulis tesis, nak tulis artikel, tak guna Google Search. Kita kena kenal pasti nombor 1 untuk bidang saya. Apakah jurnal-jurnal yang terbaik untuk saya teroka?
Macam kita nak beli buku dalam bidang kita, kita kena tahu buku apa yang terbaik dekat dunia ni untuk kita baca. Apa sajalah kalau kita konsep nak bersukan, kita pun kena tahu apakah pakaian terbaik dekat dunia ni kita nak guna. Walaupun kita dapat knowledge dulu, nak beli mungkin mahal kan, tapi sekurang-kurangnya ada knowledge. So calon sebagai pencarah ataupun postgrad, knowledge tu kena ada. Apa knowledge tu dulu. Kalau orang kata, oh dalam bidang saya, dalam bidang strategi and management, memang journal management dah. Okay, saya dah explore dah journal management tu. Dalam bidang saya ada 30 journal. 30 tu saya dah baca. Okay, 30 tu saya dah cite. Okay, saya explore juga Academy of Management Journal. Saya jumpa ada 40. Tetapi 30 je yang kena, 10 lagi tak kena. 30 tu pun dah cite. Hantar Journal Operation Management. Ke dalam tu ada 50. 50 saya cite. Katakanlah you hantar journal. Cite 3 journal ni. Salah ke? Tidak. Ni ingat ni. Walaupun kita cite reference kita 3 journal ni saja, salah atau tidak? Tidak. Kerana ketiga-tiga ni menunjukkan sumber yang terbaik merujuk kepada bidang masing-masing. Kan? Kita ni kadang-kadang panel daripada US, panel daripada UK. Tengok baca kita, journal mana ni? Mengata-kata kita punya rujukan kita. Jadi kalau kita tanya kat sini, automatik dia akan dapat satu konklusi bahawa quality reference kita rendah. And kalau tengok pun sumber citation kita tidak ada dalam ranking pun. Kadang-kadang kan. Kalau kata student kata kita ni rigid sangat. Sebenarnya dia tak tahu nak explore. Yang segan dia tak tahu. Padahal senang je. Oh, sesenang ABC je rupanya. Buka dekat Scopus, klik dekat subject area, lepas tu pilihlah bidang mana, lepas tu klik enter. Keluarlah semua jurnal-jurnal yang top dalam bidang. Tak pernah tahu pun. Tak pernah buka pun kat jurnal tu. Tak pernah search pun kat jurnal tu. Jadi kat sini, bila saya kongsi ni, balik ni buatlah. Supaya bila kita dapat knowledge, kita jumpa dengan orang, okay, you dalam bidang apa? Kita bidang yang sama. You tahu tak 20 jurnal yang terbaik dalam bidang kita apa? Jurnal apa? Jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D. Saya yakin dia kata, ush dahsyat, tahu tentang jurnal bidang. Memanglah kita kena tahu supaya kita nak cari bahan. So kalau nak cari bahan, carilah bahan daripada top 20 bidang masing-masing. Kalau nak cari apa-apa, cari yang baik. Lagi-lagi kat ni benda free. Kita sekarang ni guna access journal dekat library. Semua benda free. Kenapa kita tak nak meraihkan ilmu yang percuma atau ilmu yang terbaik? Jadi kita menggunakan jugalah Google tu. Kan? Google tu dia lebih sesuai untuk non-akademik. Untuk akademik, kita kena cari di mana tempat yang sesuai untuk dapatkan sumber yang baik. Dalam kata lain, ni tesis kita, ni artikel jurnal kita. So benda yang pertama yang kita kena jaga adalah sumber. Ni saya confident nak cerita benda ni. Barulah kata tak banyak kajian, tak ada kajian. Baru seronok. Sebab kita dah tengok dah top-top jurnal ni. Kan? Memang tak ada. Jadi kita boleh buat spesifik lagi. Setelah meneroka top 20 jurnal terbaik dalam bidang, topik ni tak ada orang buat. Tak apalah, itu limitation dia. Jadi kita sini overclaim, kata tak ada orang buat, tak banyak orang buat. Padahal tak check pun jurnal-jurnal yang top 20, top 10 dan sebagainya. Bagaimana nak mengetahui jurnal itu publish berapa kali dalam setahun dan setahun confused. Okey, yang ni kita akan cover pada esok lah. Ni esok lah sebab hari ni cuma nak cover untuk database. Untuk besok kita akan cover tentang, kita akan buka top publisher. Siapa tanya soalan? Tun Khatijah. So besok kita akan cover, kita akan buka satu-satu publisher. Dalam publisher tu kita akan explore. Untuk malam ni 2 jam tak sempat. Malam ni kita nak kenal-kenal apa tu Web of Science, apa yang dalam cover. Tak perlu confuse. Semua maklumat tu ada. Kalau katakan macam tadi kan, kalau saya buka, saya batal kejap kan. Kalau you dah pergi dekat Emerald ni, ni kat International Journalism ni, nampak tak kat sini depan ni? Dekat depan ni kan ada Trim Author Guidelines. Kliklah dekat Author Guideline ni. Pergi dapat satu jurnal ni, kliklah ke Author Guideline ni. Kat Author Guideline tu dia bagilah semua maklumat dia. Nak tahu tentang berapa banyak jurnal terbit, kliklah dekat Table of Content ni. Bila table of content dia akan senarai lah. Oh, rupanya jurnal ni 4 kali setahun. So bila tengok maklumat, oh jurnal ni akan terbit 2 tahun. Semua maklumat tu ada dalam website. So kita kena explore. Tak perlu confuse sebab maklumat tu memang ada. So kita confuse kalau kita tak dapatkan maklumat tu. Setiap jurnal dalam dunia tadi tunjuk ada berapa banyak jurnal? Ada 22,800 jurnal.
kita punya bidang mungkin tak sampai 22,800, mungkin dalam bidang kita cuma ada dalam 100 saja. Jadi dalam 100 tu kita kena tahulah apa bidang-bidang kita dalam skop ni dan macam mana kita nak dapat akses. Akses kena pergi kat website je lah. Dia dah bagi dah macam ni lah, nampak ni. Bila kita pergi dekat internet, pergi kat Scopus tadi, International Journal of Linguistics, dia bagi journal homepage. Klik je. So bila klik dia pergilah dekat website yang tu. Kita explore lah dekat website tu. Okay, alright. Kemudian kita akan pergi pada ni contohlah kan. Contoh kat sini kalau you perasan tadi, saya ada nak buat filter. So bila buat filter tadi saya nak full text access contohnya kan. Jadi kebetulan journal ni adalah free access. So dapatlah full text. Saya klik tadi kan, supplier depends on already intensity tadi. Bila saya klik kat situ, dapatlah kat sini gambar rajah ni kan. Dapatlah full text kat sini. Kan. Alright. Okay, kita tengok publisher search. Kat sini, kita dah klik try dekat subject area, kita try dekat publisher. Type je publisher apa ada. Contoh dekat sini, saya type publisher adalah Universiti Pendidikan Universiti. Okay, Malaysia atau luar negara, universiti juga adalah publisher. Macam universiti dekat UMSI, kita ada 20 jurnal contoh, ada 20 jurnal. Tapi yang mungkin ada Scopus ada berapa kita tak tahu kan. Jadi kita pun type lah. Katalah you belajar dekat UPM. Type je lah Universiti Putra Malaysia. Kata you belajar dekat UScience, USM. Type je Universiti Sains Malaysia. Belajar dekat UniKL. Type je perkataan UniKL contohnya. Jadi dekat situ kita search. Jadi kat sini nak tunjuk lah. Kalau dekat UPSI ada satu je. Dalam 20 jurnal contohnya cuma ada satu je jurnal ada Scopus, iaitu dalam bidang Malaysia Music Journal. Kalau kita bukan dalam bidang muzik, katakanlah kita pelajar dan pensyarah daripada UPSI, kita kena carilah tempat lain. Universiti kita tak ada. Macam itulah. Bukanlah bermaksud kita ni belajar dekat UPSI kena hantar dekat jurnal kat UPSI je, boleh hantar kat tempat lain. Bermaksud jurnal lain ada tapi tak berindeks Scopus. Mungkin dia berindeks My Citation. Yang ni kita akan explore My Site pula. Jadi kita dapat tahulah dalam bidang kita banyak jurnal dalam bidang My Site. Okey. Kemudian katakanlah saya dah explore tadi Universiti Pendidikan Sultan Idris. So saya tengok ada Malaysia Music Journal, nak tahulah katalah bidang muzik. Katalah nak hantar, boleh klik dekat Malaysia Music Journal ni, so dia akan pergi ke paparan ni lah. So kita tengok, betul lah daripada publisher Universiti Pendidikan Sultan Idris. So masih lagi aktif. Okey, kita klik dekat journal homepage. So pergilah dekat website dia. Bolehlah explore kat website dia. Nak tengok tadi kan, journal ni berapa kali terbit setahun. Kliklah volume and issues ni. Okay, bila kita check kat sini, kita tengok kat sini, terbit sekali setahun saja. Ada masa terbit 2 kali juga setahun kan. Mungkin sekarang ni sekali saja setahun terbit. Kalau saya lah, macam mana ni kan? Okay. Tengok juga lah publication fees ni kena bayar berapa. Biasa jurnal Malaysia ni kadang free je. Kalau kena bayar pun 200-300 je. Okay. Okay, kalau nak buat search, itu penting. Pergi kat jurnal bukan nak buat apa, gunalah search ni. Kita nak search yang mudah nak cari kan, kliklah search ni. Saya pun klik search ni. Saya saja type music perlis. Kan tengok perlis ni ada music ke? Ada punya satu artikel Klong Yo and Performance Minority Identity and Siam Community of Perlis. Ada punya. Kalau nak klik je lah full text, sebab kebanyakan jurnal Malaysia dia senang dapat full text. Klik je, dapatlah full text PDF tu, nampak? Dah boleh dapat PDF tu. Kalau nak dapatlah full text. So jurnal daripada Malaysia ni kat sini ada maklumat. Kadang-kadang yang bagus website ni dia bagi informasi, tak pening kita ni. Orang kata apa Q Malaysia Journal of Music tu? Ni dia Q3. Jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak explore Simago pula. Lepas kita habis ni, saya akan tunjuk macam mana nak explore Simago, nak check macam mana journal ni Q berapa. Okay, untuk Web of Science tak boleh, kena kod sangat. Dia kita kena beli baru boleh dapat. Tapi kalau untuk Scopus ni, kita boleh tahu journal ni Q berapa. Okay, boleh dapat PDF. Journal Malaysia senang dapat PDF. Okay, macam ni dapat full text. Okay. Alright, kita boleh buat auto search. Kan? Kita boleh buat auto search, nampak ni. Kita boleh klik auto search. Nak klik auto search dah. Klik auto search, saya type nama Habibin. Okay, kalau saya nak bagi tips sikit. Boleh search dengan mudah kalau OCID. Kalau tahu OCID, kalau tak tahu OCID, boleh type dekat nama. So nama kalau tanya saya tak payah last name dengan first name ni buat dua-dua. Buat satu je, last name cukup. Tak payah first name. Type je. Kalau tanya mulai mudah, type je Habibin. Okay. Kalau tak tahu, saja nak tahu kan apa banyak penulis atau authors daripada UPSI yang boleh type nama universiti. Kalau tanya saya, kalau you dah tahu siapa authors dia, nak tengok supervisor sendiri, type lah sini nama apa?
nama family name ataupun nama macam saya lah, Nurul Fazli Habidin, nama Habidin belakang lah. Okay. Jadi type nama ujung belakang ni, lepas tu klik search. Okay, dia akan keluar lah macam ni. Jadi penting kalau kata student, saya tengok ada ramai juga kat student kat sini, boleh jugalah kita search supervisor kita sendiri kan. Artikel pertama yang kena baca adalah artikel supervisor sendiri. So banyak tak artikel-artikel yang berindeks Scopus yang dia pernah terbit. So boleh tengok kat situlah, boleh buat search. Okay, jadi bila keluar akaun dia keluarlah macam ni. Dia keluar macam ni. Ini yang lama sikit lah. So statistik pun dah berubah dan sebagainya. So kalau Habidin ni ada 40 artikel yang berindeks Scopus, ada berapa total citation, ada berapa H index. Okay, kalau tengok nak tahu 40 tu klik je bawah ni, 40 dokumen. Klik kat sini dapatlah tahu semua 40 artikel si Habidin ni. So nampak ada link tu, ada link dengan Mendeley dan sebagainya. Okay, kenapa boleh link dengan Mendeley? Sebab Scopus ni milik Elsevier. Mendeley pun milik Elsevier. Dia ni adik-beradik. Nampaklah kat situ ada kaitan dia. Mudahnya guna Scopus, dia boleh link dengan Mendeley juga. Ni nama dia lah. Sebab itulah majikan boleh check, supervisor boleh check kan dan sebagainya. So kalau kita dah ada account, okay, ni pun sama juga. Kalau selagi kita tak ada terbit artikel Scopus, memang nama kita tak ada, kosong lah. Kalau search nama kita memang tak ada lah. Kalau dah ada, memang ada lah. Dekat sini. Okay, ni macam tu lah. Bila saya klik tadi 40 tu adalah senaraikan semua. Ada senarai lah tahun 2020 apa artikel-artikel yang ada. Jadi ini yang last saya screenshot ni tahun 2020. 2022 dah lain sikit dah. Maksudnya dia akan susun artikel yang atas adalah artikel yang terkini lah. Kalau ada artikel tahun 2022 duduk kat atas sekali. Okay, create account profile. Dia lambat pula kan. Patut awal-awal tadi ajar macam mana nak create account kan. Create account sama je. Klik dekat create account tu, masuklah maklumat. Apa email yang kita guna. Okay, kemudian kita boleh check kat your inbox. So dah akan detail kat sini, dah bagi link kat sini. So bagi link kat sini, lepas tu masuklah maklumat. Saya masukkan email, nama saya, nama family name dan password. Lepas tu klik register. Dah siap, register successful. Senang je. Kalau tanya saya tunjuk slide ni yang akhir. Tapi untuk pengetahuan semua, better kita register awal-awal tadi sebelum kita start untuk explore. Okey, Scopus pada blok ni. Kat atas ni ada blok ni kan. Gunalah blok ni. Macam-macam ni. Nak tahu tentang discontinue. Ada cerita pasal discontinue. Nak tengok ni, content 58. Macam-macam. Ada tip and tricks ada 26. Bacalah. Nak tahu rahsia-rahsia. Macam mana nak menembusi artikel dekat Scopus ni, boleh baca dekat blog dia. Dia ada Elsevier ada ataupun Scopus ni ada buat blog dia. Jadi boleh baca-bacalah. Okay, Scopus discontinue. Dia dekat sini ni. Ni ramai ni. Lagi-lagi pesyarah kan. Kita student banyak yang kena dengan apa mainan-mainan marketing, mainan-mainan conference ni kan. Kata memang akan terbit dekat jurnal lah. Bayar hari ni, esok terbit lah. Hati-hati. Banyak ni sekarang ni kat Malaysia ni. Malaysia antara sasaran dunia sekarang ni. Saya boleh kata top 10 atau top 20 lah sasaran dunia sekarang ni nak kena kan. Akademia, nak kenakan pensyarah, nak kenakan dengan pelajar postgrad. Sebab kita desperate, nak terbit artikel, KPI setahun. Banyak lah jurnal dari discontinue. Okay, ini contoh lah kan. Kita boleh dah tengok. Ini contohlah Februari 2020. Sekarang ni kalau you pergi kat website, dia bagi yang paling terkini. Okay, dekat sini contoh. Nak tengok jurnal-jurnal ni. Jurnal yang top dekat Malaysia suatu masa dulu. Advanced Translator. Dia dah discontinue dah. Jadi jurnal ni dah tak aktif dah. Kan? Semua listing jurnal ni semua dah bukan lagi berindeks Scopus. Banyak kan. Boleh katakan setiap dia update 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali banyak jurnal yang ditarik balik Scopus dia. Ada banyak factors. Factors yang pertama adalah profit oriented. Dia suka hati je terbit artikel walaupun bidang bersepah-sepah. Dan dia patut dalam bidang sains ni. Advanced science lagi. Tak apa yang hantar bidang sastra, bidang bahasa, bidang muzik. For sure dia akan discontinue. Kemudian ingkar. Jurnal ni terbit 2 kali je setahun. Satu isu dalam 10 artikel. Tetapi dia ingkar. Okey, dia terbit setiap bulan. Lepas tu setiap bulan terbit sampai beratus-ratus artikel. Okey, kemudian buat special issue pula. Banyak pula berkali-kali special issue. Memang kena. Okey, kemudian base pada performance. Jurnal ni banyak terbit artikel tapi tak ada orang rujuk pun. Kualiti tak ada. Dia pun akan discontinue. Isu-isu lagi berat adalah plagiat lah. Plagiat tu memang akan discontinue lah. Dan kemudian website tak lengkap. Maksudnya jurnal ni susah nak cari. Jurnal ni susah, cari website tak jumpa. Jadi maklumat tak ada. Jurnal tu pun akan ditarik balik, discontinue dia punya Scopus.
Okay, ini contoh saya type lah, saya proof kan. Kita klik advanced translator. Kita tengok, kita klik dan kita check. Okay, jurnal ni advanced translator. Kita pun klik. Nampak kat sini tulis apa? Coverage, discontinue in Scopus. So, janganlah hantar jurnal kat sini. Jurnal ni dah tarik balik dah Scopus dia. Tengok kat sini, oh ni ada advanced translator ni, Scopus. Tengoklah kat bawah tu. Coverage, discontinue. Tak, bukan lagi. Bukan lagi Scopus. Jangan hantar kat sini. Kan? Alright, kita pergi yang seterusnya adalah platform yang kedua dekat Scopus ni adalah Simago. Okey. Setakat ni okey ke semua? Ada soalan nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan Web of Science dengan Scopus? Kita masih lagi dekat Scopus. Cuma tadi kita buka dekat website Scopus. Sekarang ni saya nak buka website Simago. Simago ni juga platform Scopus. Elsevier ni macam-macam. Elsevier ni Scopus tu dia punya, ScienceDirect tu dia punya, Simago dia punya, Mendeley tu dia punya. Jadi Elsevier ni banyak lah dia punya subsidiaries ataupun dia punya produk dia. Okay. So kita masih lagi dekat Scopus. So kita ada lagi Era dan juga Mindset. Harap malam ni semua dapatlah faham tentang asas bila memahami database. So ni bukan main-main kan. Jadi kadang-kadang kawan-kawan pensyarah juga nak hantar artikel jurnal, hantar tak lepas. So bila saya cover dah explore belum database Web of Science ni? Tak. Jadi macam mana korang cari artikel? Macam mana korang buat citation? Jadi benda basic je. Kadang-kadang kawan-kawan pun katalah benda ni basic je lah kan. Cuma malam ni kan 2 jam je pun. Kalau boleh betul-betul follow 2 jam ni dapat lah. Tahulah macam mana nak gunakan, nak hantar jurnal yang berindeks Web of Science, kenalah citation Web of Science. Nak hantar jurnal yang berindeks Scopus, rujukan kita kenalah Scopus. Kalau nak hantar bidang awal kanak-kanak, kenalah top bidang jurnal dalam bidang awal kanak-kanak. Jadi kena part tu kena ambil tahulah. So malam ni dapat knowledge, dapatlah kita dapat direction, tapi kena buat, kena explore lepas ni, buat, cari, dapat, akhir dan sebagainya. Okey, kita terus kat sini kat Simago. Okey, Simago kat sini ada general ranking dan country ranking. Kita boleh nak ni tengok paparan depan dia lah. Oh, macam mana rupa warna orange. Oh, Simago ni gunakan warna orange. Sebenarnya Elsevier ni banyak gunakan orange dan biru sebab dia punya corporate color dia tu lah. Biru, putih, orange, tu dia punya corporate color dia. So kita nak buat journal search, kita boleh gunakan journal ranking kat sini. Kita nak buat rujukan. Okey, contohlah saya gunakan bidang saya lah. Sekadar contoh, you all type je lah bidang masing-masing kan. Ataupun jurnal. Contohlah saya type International Journal of Lean Six Sigma. Check je. Betul lah jurnal Scopus. Tapi kena check dulu lah kan. Dia macam, okey, jurnal ni adalah Scopus. Soalan nombor 2, adakah jurnal ini masih lagi Scopus? Kita klik jurnal ni. Jurnal kat sini kenapa tulis coverage ongoing. Ongoing okey lah. Kalau dia letak ongoing, maksudnya dia bukan lagi Scopus lah. Okey, jurnal ni kita tahulah daripada UK, Business Management Accounting Strategy Management boleh hantar, bidang Decision Science pun boleh hantar kat sini, Engineering Industrial Manufacturing Engineering pun boleh hantar kat sini. Okey, so index 24 okey lah kan. So kita boleh tengok performance jurnal ni. Okey, yang bagus Simago ni bagi kita performance report. Oh, jurnal ni citation meningkat. Bila citation meningkat, dia takkan discontinue lah. Dia masalah jurnal ni graf dia menurun. Citation menurun, external citation menurun. Dia dah menurun. Bila menurun jangan hantar jurnal tu. Jurnal tu silap-silap akan discontinue nanti. Jadi kelebihan dia ni, tengok Simago ni boleh tengok performance graph dia. So jurnal ni saya nampak satu je. Okey, nampak tak international collaboration? Dia dah semakin menurun. Bermaksud kalau kita nak hantar kat jurnal ni, ada tips. Dia akan happy kalau kita nak hantar artikel kita kat sini dengan memasukkan juga penulis bersama dengan antarabangsa. Contohlah, saya tulis nama saya. Saya letak juga dengan supervisor saya, dua-dua Malaysia. Tapi yang ketiga tu saya letak dengan rakan penulis saya lah. Kita collaborate daripada UK. Dia sangat suka lah. Sekali dapat artikel kita, Malaysia, UK. Penulis lah. Ada international collaboration. Dia akan happy sebab dia akan mencantikkan graf dia ni. Jadi jurnal ni ada permasalahan dekat international collaboration. Jadi sebab tu kita kena dapat tahu bahawa aspek collaboration international sangat penting. Jadi bahagian-bahagian yang sangat penting lah kan. Jadi untuk maintain Q1 jurnal ni, dia kena make sure bahawa international collaboration itu berlaku. Kan? Alright. Kita boleh explore dekat jurnal ni juga. Kita boleh klik dekat homepage dia. Kat sini kan, ada homepage ni kan. Kita boleh klik homepage dia. So pergilah kat homepage dia. Bolehlah explore kat homepage dia. Tadi pun kita dah buka jurnal ni kan. Jadi kita skip lah bahagian ni. Alright.
Kita boleh juga search dekat journal ranking dan juga country ranking dua-dua sebelah ni. Okey. Katalah saya nak tengok dekat Malaysia. Saja je nak tengok kat sini. Saya nak tengok ada all subject kategori dengan country kan. Saya pergi country, saya pilih Malaysia. So dekat Malaysia ada berapa banyak? Ada 95 jurnal yang Malaysia ni ada Scopus. Tadi kita ada berapa? 89 jurnal yang Web of Science di Malaysia. Untuk Scopus, kita ada 95 jurnal yang dekat Malaysia ni yang berindeks Scopus. Bolehlah check satu-satu. Tak adalah saya tunjuk semua kan. Nanti you pergi kat Simago ni, type je lah Perkataan Malaysia kat sini. Lepas tu tick enter. So dah akan keluar lah 95 jurnal yang berindeks Scopus ni. Kan? Oh, tengok ni bidang mechanical. Bidang bulletin geographical. Journal library and information science. Ada banyak lagi lah. So kena tengok lah kan. Kalau you bidang management takkan nak hantar bidang mechanical. Kena hantar jurnal bidang masing-masing. Okay. Alright. Ni contohlah saya detailkan sikit. Saya dah pilih Malaysia tapi saya nak pilih bidang sikit lah. Saya dah pilih bidang business management dengan strategic management. Ni bidang dia lah. So kategori apa tadi? All subject area saya pilih business management. Untuk all subject kategori saya pilih strategic management. Kalau tanya saya tadi Malaysia ada 95 kan. Saya tak adalah nak kategori-kategori. 95 tu tak banyak, sikit je kan. Jadi kita buka je 95 tu untuk bidang masing-masing senang. Tapi kalau nak filter bolehlah pilih all subject area dengan all subject kategori. Okay, kat sini saya pilih lah contoh dummy bidang business and strategy and management. So ada dua jurnal je. Untuk kategori ada dua jurnal je daripada International Journal of Economic and Management dengan International Journal of Business and Society. Dua-dua tu Q4 lah. Q4 tu kita terendah lah. Okay, kata kalau dalam kelas tu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kalau ikut ranking dari segi pencapaian kita duduk kelas D lah. Tak apalah tapi masih dah jadi Scopus kan. Okay. Alright, ni contoh-contoh top lah. Saya pilih social science dengan linguistik. Nampak ni, Gemak Online Journal, Trigger Language Linguistik, ada jurnal Asiatik, ada jurnal Kemanusiaan. Malaysia pun ada banyak dalam bidang sains sosial yang boleh hantar. So kat sini lah, bila saya klik social science, linguistik and language, dia keluarkan 4 dekat sini. So ada 4 jurnal yang sesuai dengan linguistik dengan language untuk social science. Bolehlah explore. Malaysia tak banyak, cuma ada 89 je tadi kan. Betul lah, ada almost ada pun kita search jadi ada 95 sorry 89 web science 95 Scopus. Okay. Bagaimana jika baru nak terbit atau tidak kenal orang international tadi? Ni contohlah tu pentingnya kolaborasi. Bukanlah saya kata benda tu wajib. Tadi tu dekat performance graph tu nak menunjukkan sesuatu yang dijadikan sebagai tips bahawa kita kalau nak dapatkan tingkatkan chances untuk terbit artikel kita kena buat international kolaboratif. Sebab itulah kita kena pergi conference. So bila pergi conference, pastikanlah pergi conference tu conference yang international. Sekarang ni semua boleh pakai apa? Platform online. So masa dekat conference tu bagilah salam, kenal-kenal, say hi. Sebab dekat conference tu ada banyak lagi pembentang-pembentang yang sama bidang. Of course lah kita akan pergi conference yang sama bidang. So kita akan buat network. So kita katalah kita nak buat collaborate dan sebagainya. Tapi of course lah kena dapat mutual interest dan juga persetujuan bersama. Bahawa aktiviti ni bukan, penulis artikel ni bukan tumpang nama je. Kita nak supaya kita sama-sama as a team menulis artikel yang baik. Kadang-kadang tanya supervisor. Tanyalah supervisor dalam bidang kita ni siapa orang yang kita boleh collaborate daripada international. Kan? Tapi ingat, itu cuma tips untuk mencerahkan kita tembus dekat jurnal tu. Tapi bukanlah kata wajib memasukkan nama international. Kan? Okay. Alright. Ini contoh kita boleh explore lagi. Okay. Okay, ini bidang-bidang sains sosial. Ini contohlah kan saya explore. Saya klik lah Gemak Online ni. Gemak Online ni, dia Gemak Online ni dia kadang duduk kat Q1, lepas tu Q2 dia macam tu lah kan. Maksudnya jurnal dalam bidang Gemak Online ni antara top lah. Daripada UKM ni memang top lah kan. Okay, saya pergilah Gemak Online Language Study ni. Kita tengoklah jurnal tu daripada mana? Daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so kita nak pergi kat homepage, kliklah homepage dia. Inilah rupa dia kalau kita pergi kat homepage dia. So kat sini kita tak tahu berapa banyak. Kat sini dah report Q1 lah. Tu saya kata kadang-kadang Simago ni dia free platform. Kadang-kadang dia update lambat sedikit daripada platform dekat Scopus tu. Jadi sangat-sangat penting kita kat sini nak tahu juga, kita kena update lah kan. Katalah kita buka dekat UKM ni, dia update. So kita tahulah jurnal ni adalah Q1.
So jadi kita boleh tahulah. Jadi kita klik je dekat achieve ni untuk dapatkan maklumat lain. Kita boleh klik kat submission guideline, kita boleh klik kat abstract index ni. So ada maklumat kat atas ni. Nak tahu berapa jurnal kena bayar, klik dekat article process charge. Nak tahu editor kat sini, kita boleh klik dekat about. So dekat about ni kita boleh tahulah siapa chief editor dia, siapa editorial board dia dan sebagainya. Okay. So kita try buka lah. Saya try buka 2020. So kita tahulah ini yang terbaru dia ada. So saya klik kat situ, tengok ada banyak jurnal. Okay, kita boleh belajar kat sini. Yang ini saya kata, penulisan artikel jurnal adalah melibatkan collaboration international. Okay, berapa ramai je nama orang Malaysia dekat sini? Ada satu je. Atas ni apa, Heather Whisker, Yasmin Ahmad Rusli, James nampak buat kolaborasi. So tak nama Malaysia boleh tapi kena buat international collaboration. Ni nak orang luar negara. Ni daripada China. Ni mungkin luar negara juga. Rim Akmash ni, Ashra Siwi luar negara, Ahmad Rebusha, Isma Nomisa. Okey, ingat. Kalau tanya saya yang mungkin dekat ni je yang orang Malaysia ni. Yang semua ni orang Malaysia ni. Nampak? Bahawa ingat, kita ni Malaysia ada banyak jurnal tapi tak boleh terbitkan orang kita je semua. Kalau kata ada 12 artikel, 2 artikel je Malaysia. Dah 10 lagi kena luar negara. Kalau kita memang tak boleh semua tu daripada kebetulan UKM punya ni kan. 12 tu lecturer dengan student UKM. Mana boleh. 12 tu daripada Malaysia. Mana boleh. Jurnal ni ada standard dia. Dia ada international collaboration dia. Yang boleh terbit cuma 2 je. 3 je daripada Malaysia. Kalau itu pun macam tadi, macam Jasmine Ahmad Rusli. Dia pun kena dengan luar negara. 2 orang ni. Dia kena buat international collaboration. Lepaslah seorang ni semua ni orang Malaysia. Seorang ini pun tak tahu, mungkin Indonesia dengan nama orang Brunei juga kat sini. Kan? Jadi dekat sini sangat penting. Jadi kita sebenarnya banyak peluang kita dekat luar negara. Bukan dekat dalam Malaysia. Dalam Malaysia sini tak terima artikel kita. Sikit je. Sebab dia bermasalah. Kalau katalah dia terima semua orang Malaysia. Saya silap bukan Q1 lah. Q4 dah dia. Saya silap lepas ni discontinue terus jurnal dia. Sebab tu kita kena faham, bukan kata jurnal Malaysia tak layan kita, tak. Dia ada polisi nak maintain jurnal ni, kadang-kadang kena dapatkan international punya collaboration dengan citation juga, kan? Okay. Alright. Ini contohlah jurnal kat UKM ni, kalau saya minat learning read ni, klik je kat sini, dapatlah full text. Kelebihan jurnal Malaysia ni kebanyakan adalah mudah dapat full text. Okay. Okay, country ranking. Saja je lah nak tengok country ranking ni. Klik kat country ranking ni, type lah macam mana-mana. Kita tahu dalam bidang jurnal ni, kita tahu US nombor 1. Jauh US tinggalkan kita ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kata you nak belajar, belajar. Saya nak menulis artikel jurnal, nak terbit dekat jurnal US. Bukan sebabkan kita nak go kat US, sebab kat situ peluang banyak. So, kita kena belajar macam mana nak menulis seperenggan cara orang US menulis. Kita kena belajar. Ni kita kena belajar. Okay. Kalau kata kita nak orang baca artikel kita, kita nak orang macam US tu baca artikel kita macam mana, kan? Jangan rasa dia je bagus, kita pun bagus. Supaya macam mana nak tembus kat dia orang. Nampak kat sini, banyak dokumen dekat US ranking nombor 1. Okey, jadi kalau tanya saya, kalau kita cuba nak belajar macam mana nak terbit kat jurnal kat US, kita kena belajar macam mana nak tulis. Orang US tak sama tulis macam kita kat Malaysia. Kita kat Malaysia according to kita reporting. Tetapi dia orang critics, dia orang discuss, dia orang synthesize, dia orang conclude, dia berani nak menulis. Orang Malaysia ni kita play safe. Jadi kita kena belajar cara dia menulis lah. And in order tu tak terbit lah. Okey, tu point yang pertama. Poin yang kedua kita nampak kat sini, kuasa-kuasa besar lain, China, UK, Jerman, Jepun, France. Maksudnya macam negara-negara bukan hebat dalam ketenteraan je. Negara-negara ni pun hebat dalam bentuk penulisan juga. Jadi sekarang ni kita berperang bukan hanya dengan gunakan senjata, berperang pun menggunakan ilmu. Berperang pun dengan gunakan education tu sendiri. Tu poin nombor 2. Poin nombor 3 sebenarnya, language doesn't matter. Saya yakin dekat Jerman banyak jurnal dalam bahasa Jerman. Dalam Jepun, banyakkan Jepun. Begitu juga dengan France. Apatah lagi dengan China. Jadi kat sini sebenarnya kalau orang kata bahasa Melayu tu tak boleh pergi jauh, saya tak setuju. Sebab negara-negara macam China, Jerman, Jepun, France, dia memang kuatkan origin dengan bahasa dia sendiri. Jadi kalau tanya saya, bahasa is not issue. Untuk dari segi nationality lah kan. Tapi kalau tanya kita kena belajar macam mana kita dapat tembus jurnal dekat negara US, China, UK, Jerman, Jepun dengan France. Tapi saya nampak kat sini dia pukul separuh ranking nombor China. Tapi nombor 1 dengan nombor 2 ni meninggalkan separuh, seganda
daripada ni. Kalau tanya saya, kita kena ambil opportunity. Ni how that strategize. Macam mana kita nak strategize. Contohlah kan. Ni contoh saya beritahu, once kita nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa. Sekadar saya kat sini nak kongsi, so peluang yang banyak ada dekat US. Kalau kata kita tak nak hantar je dekat US, maksudnya kita dah hilang berapa banyak dokumen. Okey, kita tengok ranking Malaysia kat mana. Ranking Malaysia cuma duduk dekat 34. It's okay, baik juga. Kita bawah sikit daripada Singapura, kita bagus daripada South Africa, New Zealand, Argentina dengan Ireland. Kalau kata New Zealand, kita sebenarnya lagi bagus pada New Zealand. Tapi atas kita Hong Kong, Singapura, Portugal, Norway ni kita kena pertimbangkan lah. Nampak Portugal macam biasa-biasa kan? Portugal ranking dah bagus. Dia semakin meningkat dah sekarang ni kat Portugal dari segi education dan sebagainya. Alright, ni suruh kalau tengok Malaysia, performance Malaysia macam ni lah kan. Kalau tengok kat Malaysia ni, bidang yang betul-betul ranking adalah bidang dia, semua bidang semua ada lah kan. Bidang agriculture nampak ada, bidang art pun slow sikit, bidang biotik ada, bidang business pun nampak, bidang chemical, bidang chemistry, ni bidang lah, semua bidang ada lah. Okay, ni kalau tengok dalam sini yang paling tinggi adalah engineering lah. Malaysia memang hebat dekat engineering, kita tak nafikan lah. Memang kekuatan Malaysia ni memang kalau katakan dari segi aset Malaysia ni, kita ramai engineer. Jadi kalau dalam education pun memang engineering paling banyak sekali orang terbit. Kan? Itu kita tak nafikan lah. Kalau kat sini dapat tahulah. Ada bidang lain lah. Medicine ada, matematik ada, material science ada, psikologi, social science ada. Nampaklah. So, psikologi slow sikit. Ni bidang nursing slow. So ni opportunity adalah. Katakanlah you ni memang bidang nursing, you banyak tulis artikel, memang kita jadi pioneer lah dekat Malaysia. Sebab tak banyak lagi bidang nursing yang terbitkan artikel yang bagus. Bukan yang bagus lah. Yang mungkin nursing pun tak ramai. Jadi artikel pun tak banyak dapat terbitkan lah. Okey, dia tak kisah kat sini. Dia kat sebut sini, bila orang luar, affiliation. Kalau saya berkolaborasi dengan Aisyah, ataupun nama dia Siti Bedah. Tapi Siti Bedah tu duduk dekat Universiti UK. Bukan orang UK. Jadi alamat dia, nama saya Nurul Fazli Abidin, Universiti Pendidikan Nusantara Malaysia. Dia dekat Leeds University dekat UK. Walaupun nama dia Siti Bedah, itu international. Kalau dia bukan orang akademik, dia orang industri. Contohlah saya collaborate dengan orang Jepun. Saya daripada UPSI, dia daripada Toyota Jepun. Nama dia. Walaupun nama Toyota tu nama dia Muhammad Atan, tak ada masalah. Yang penting alamat affiliation tu daripada Japan. Kan? Bukan kita tengok orang ni kena ada nama Jepun. Jepun kena nama Jepun. Orang Jepun nama Jepun. Tak, kita tengok affiliation dia. Okay, ni scope discontinue lah kita dapat check. Saya saja je randomly. Ni yang saya tahu nama-nama jurnal yang dah discontinue. Saya klik je ASEAN Social Science. Nampak? Dah cancel. Apa lagi jurnal? Jurnal Advanced Science Letter dah cancel. Jurnal ni bukan Scopus lagi. Saya type jurnal Rubber Malaysia. Ni kesian lah kan. Ni jurnal Malaysia ni. Journal of Rubber Research. So ada isu tak maintain jurnal dia. Jurnal tu cancel. Ini antara jurnal yang kita rasa kita kecewa lah kan. Jadi mana jurnal ni sangat bagus. Dia top ranking ni Rubber Research ni. Akhirnya dah terkeluar. Sayanglah jurnal ni. Mungkin saya rasa kat sini isu dia tak maintain lah. Pengurusan jurnal ni. Dengan andaian saya lah. Okay, kita dah masuk database yang ketiga. Almost jam pun dah masuk 9.20. Kita lama dekat Scopus. Okay, tak apa. Jadi kita nak masuk dekat era pula. So kalau ada soalan terus tanya dekat bahagian chat pun tak apa. Okay. Kita tengok era. Okay, era ni, special era ni, kita panggil special lah kan. Sebab kalau you tanya dekat Indonesia, you pergi dekat Brunei, you pergi dekat Thailand yang dekat Nusantara ni, dia orang tak kenal pun era. Itu yang katakan special tu. Sebab untuk institution dan juga negara dia orang tak mengiktiraf era ni. Dia ada dua je, Web of Science dengan Scopus. Jangan pula you kata kat Indonesia, saya ada beberapa artikel yang terbit pada era index. Dia pun tengah-nganga apa era index, tak tahu kan. Era index ni ada isu dia bermula. Kenapa kita iktiraf dia dekat Malaysia? Okey, isu dia bila cerita artikel jurnal Web of Science dengan Scopus, golongan orang social science ni mengatakan, kami susahlah nak terbitkan jurnal Web of Science dengan Scopus. Banyaklah isu tu berbangkit dan sebagainya. Tak adil, banyak orang sains senang, orang social science susah. Lagi-lagi bidang macam seni, bidang muzik, bidang agama kan, bidang bahasa kan, bidang tu susah nak cari jurnal kan. Jadi dalam bidang tu akhirnya kita decide ketika tu kita melihat bahawa
Selain daripada gunakan Scopus dengan Web of Science tu, kita melihat pada era. Iaitu daripada Excellent Research for Australian. Maksudnya daripada Australia. Okay, Australia lah. Daripada government dia sendiri. Australian Research Council, ARC. Jadi maksudnya kita guna index Australia. So kita ada index Malaysia yang panggilkan MySite. Yang kita akan bincang sekejap lagi lah. So kita ada ni Australia. So ada sikit lah. Nanti you all boleh baca lah tentang background dekat Australia ni. Jadi cukuplah kita tahu era based pada Australia, daripada government dia, daripada Australia Research Council. Okay. Dia ni, kelemahan jenis era ni, dia tak macam Web of Science dan Scopus. Saya bagi link kan. Ni link Web of Science, ni link Scopus. Tapi era ni dia ada Excel list saja. Kalau kita pergi kat main website dia ada Excel list sahaja. So dia disebabkan itu ada satu universiti dekat Australia, dekat Deakin University. So dia ambil effort, dia nak bawa pada Excel tu yang dikeluarkan oleh government Australia tu, dia nak come up satu simple database. Jadi yang ni Deakin University ni buat, cuma masalah Deakin University ni tak update sangat. Tu masalah dia pula. Tapi kalau nak dapat yang terkini, kita kena base pada website daripada era tu sendiri. Ini Deakin University saya tunjukkan contoh lah. Ni dia link dia. Kita klik dekat link ni, so kita nak tengok explore lah, dia ada keluar macam ni. So kita boleh link dekat ni untuk linkkan daripada Deakin University tadi kepada Australian Research Management Society. So adalah platform ni nak search by journal and by field atau by name atau by ISSN atau era tu sendiri. Dia ada era ID. Okay, kita try satu-satu lah. Kita try by field of research dulu. Okay, field of research, dia macam ni lah rupa dia nampak ni. Deakin University punya, dia come out dengan database era tu, dia pakai coding. Dia ada code, dia panggil ANZ4 code, ada field research dengan number of journal lah. So dia, kalau dalam bidang matematik ada 210 journal, dalam pure matematik ada 356 journal. So kita pilih lah bidang kita yang mana. Tu ni kelebihan sikit era ni, dia detail macam ni kan. Jadi you klik dekat kod yang manalah. Katalah saya bidang apa? Physical science. Saya klik lah kat sini nombor 2 ni. Kita ada 164 jenis kat situ, kita pilih lah nanti. Okey. Katalah saya klik mana-manalah kan. Okey, saya klik yang 150 tu accounting, auditing and accountability. Kat situ ada 176 jurnal. Siapa-siapa yang bidang accounting, audit dengan accountability, untuk era index kita ada 176 artikel. 176 jurnal. Bukan artikel 176 jurnal. Jadi kat sini keluarlah 176 tu. Tengah banyak-banyak tu. Okey, ada saya minat juga. Accounting, auditing and accountability. Sama dengan nama kod, sama juga dengan nama jurnal. Saya pilih kan. Accounting, auditing and accountability journal. Okey. Kelemahan yang paling ketara, dia tak boleh hyperlink. Macam ni dia bagi. Sampai sini je. Macam mana saya nak tahu jurnal ni kat mana website dia? Ni masalah era. Paling ketara era yang ni. Dia tidak ada hyperlink. Tak pasal-pasal kita kena copy nama jurnal ni. Copy lah accounting, auditing and accountancy journal tu pergi kat mana? Pergi kat Google lah. Nampak kan? Saya ulang balik. Kita era ni dia sekadar beritahu kita, okey, nak tengok bidang masing-masing, pergilah bidang masing-masing. Saya pergilah bidang accounting ni. Klik dekat accounting ni ada 176 jurnal. Memang dia senaraikan 176 jurnal, tapi tak ada hyperlink. Kalau nak explore, kena type ataupun copy nama jurnal tu, pergi dekat Google. Teruknya era punya database ni. Maksudnya kan, itulah. Dia ada pro and con dia lah. Bagus, kon-konnya kat Malaysia ni selain pada Scopus dengan Web of Science, kita ada era. Tapi dia punya database tak friendly. Kita kena Google kat sini lah. Google, macam biasalah, kita Google search, klik Google search, dapatlah dekat jurnal tu, baru tahu jurnal ni dekat Emerald. Tapi lah, kita klik dekat jurnal tu, dia pergilah dekat Emerald. Macam biasalah, kita kena explore kat sini. So kita kena explore lah, klik table of content, klik lah nak ada trade team ke, author guideline ke, kita klik kat sini. Okay, tu kelemahan era yang paling ketara, iaitu yang mana kita tidak boleh hyperlink. Okay, dapat dah detect. Kita nak check lah kan, jurnal ni betul ke jurnal ni, nak confirm, reconfirm. Jurnal ni, account, auditing, accountability ni betul tak era index? Kita pergi kat bawah tu, okey, tengok check. Jurnal ni, yang pertama, dia ada ABGC. Dia ada, nampak, era journalist. Betul lah. Jurnal ni, accounting, auditing, accountability ni memang index era. Nampak tu? Ada era. Selain pada era, dia juga adalah Scopus. Thomson Reuters ni merujuk kepada Web of Science juga. Jadi, jurnal ni bagus. Era pun ada, Scopus pun ada, Web of Science pun ada. Tu nak kata jurnal ni bukan kata, kalau dia era dia bukan Scopus, dia Scopus lah, dia ni era. Tak, dia dua-dua Scopus dan era. Malah bukan 2 tapi 3. Web of Science pun ya, Scopus pun ya, era pun ya. Kan? Alright, ni nak tengoklah macam biasa nak explore isu dia kan. Tengoklah ni kan, isu-isu yang ada kat sini.
Okay, kalau saya nak search dia pun, nak tengok jurnal kat sini boleh search. Saya saja je search Malaysia. Nak tahu banyak ke orang Malaysia hantar dekat jurnal ni kan? Kita pun type Malaysia, lepas tu klik search. Rupanya banyak, ada 249 kan bidang ni yang dekat Malaysia ni hantar dekat jurnal ni. Kan? Jadi kita pun nak klik lah PDF sebab nampak gambar open access. Bila nampak je mangga terbuka ni, tu bermaksud kita boleh dapat full text. Klik je PDF, dapat full text. Okay. Alright. Jadi kita nak try yang lain pula. Tadi dah try dekat field of research. Jom kita search by journal name dengan SSN. Boleh dah try kat situ. Ni kita letak contoh tadi nak mudah kan. Kita pun search lah nama jurnal tadi. Accounting, Auditing and Computary Journal. Betul klik search. Betul lah. Betul lah. Sahih lah. Sahih lah. Bahawa jurnal ni memang index error. Itu je dia bekal. Nak check macam biasalah kena copy benda dia dekat Google search. Okay. Okay, ni website dia. Selain daripada gunakan Deakin University platform tadi, kita pergi original platform dia dekat website ERA tu sendiri. Kita klik. Ni link dia, link ERA. Ni link ERA kat sini. Apa dia bekalkan? Ni main website dia. Dia tak ada, so kita download. Ni klik je lah ERA 2008 jurnalis ni. Tu je. Dia tak ada database. Dia minta kalau nak tahu jurnal ERA, klik lah, download lah ni. Kita pun download lah ERA 2018 jurnalis ni. Dan saya screenshot Excel dia. Nampak kan? Pergi dekat website, kata, boleh tak saya dapatkan list yang terkini ERA? Boleh. Pergi dekat website dia, klik. Ni paparan dia. Nampak tak tu? The ARC has released ERA 2018 journalist. Klik kat situ. Dia akan download dalam Excel punya dokumen. So kita akan dapatlah ERA list 2018. So tak ada yang baru. Sekarang ni memang ERA kita pakai ERA 2018. Tak ada lagi ERA 2019, 2020, 2021, 2022. Belum ada lagi. Yang terkini memang pakai ERA 2018. Jurnalis. Tu dia. Tu ERA. Itulah ERA. Itulah daripada orang kata daripada Australia, yang mana database tu daripada negara Australia. Kalau Scopus dia milik Elsevier. Kalau Web of Science, Clarivate Analytics. Kan? Clarivate Analytics tu antara US dan China. So China ada share dah dekat Clarivate Analytics. So kemudian Scopus. Scopus milik Elsevier. So ERA milik Australia. So kita nak sekarang ni nak masuk yang terakhir daripada Malaysia, MySite. Okay. Jadi MySite kita pergi lah. Ni kita kena bangga ni MySite Malaysia punya. Okay. Saya boleh kata Malaysia jauh lagi bagus pada Australia. Kan? Right. Sebab tu sekarang ni bermula tahun lepas MySite diterima. Maksudnya lecturer nak minta dapat research grant pun, kalau tak terbitkan artikel ERA, artikel MySite pun boleh. Kalau dekat opsi syarat bergraduat, kalau tak dapat tembus Web of Science, tak dapat tembus Scopus, tak dapat tembus ERA, MySite pun layak. Jadi student-student kat opsi beruntunglah. Saya tak tahu universiti lain kan. Kalau dekat UPSI, konsepnya student syarat bergraduat, MySite Journal pun boleh. MySite dia menunjuk bahawa jurnal-jurnal yang terbit dekat fakulti, jurnal-jurnal terbit dekat universiti, semua universiti kat Malaysia ni kebanyakan dah register duduk kat MySite. Jadi mudah sikit lah kan. Sebab kita pun ada banyak jurnal dekat Malaysia yang kita boleh submit. Okay, dari situ lah latar belakang Malaysia. MySite adalah from Malaysia Citation Index. So kita ada terbit jurnal pelbagai bidang. So kita ada banyak. Kalau kat sini kita over 500. Sebenarnya dah lebih, dah banyak dah. Over 500 tu betul lah kan. Maksudnya dah banyak dah sekarang. Tapi bukan 500, dah banyak dah sekarang. Alright. So dia boleh bukan hanya tentukan jurnal, boleh tentukan siapa expert, tahu yang kita buat citation, boleh tahu tentang collaboration. Ni MySite ni database dia jauh lagi bagus pada ERA government ni cuma bekalkan Excel saja. Deakin University pun terhad, tak ada hyperlink. Maksudnya yang tu memang tak apa friendly lah. So tengok dekat MySite ni. Okay. Kita ada general search, kita ada advanced search, kita ada general citation report, kita ada contact us tu lah. So kita pergi kat yang pertama untuk general search lah. Kita go explore satu-satu. Dekat general search, kita ada kat sini ada beritahu lah total artikel lah. So rasanya dia dah update lah. Okay, kita ada juga citation kat bawah. Yang ni ASEAN Citation Index, ada Chinese. Ada Chinese Social Science. Dia ada citation information from the National Institute. Formatic, kita ada Indian Citation, Korean Citation, Thai Journal Citation Index. Maksud ni kena tahu, kalau negara Thai, mungkin dia pakai Thai Journal Citation Index. So kat Malaysia kita ada MySite. Okay, kita pergi kat General Search. Bila kat General Search, banyak tak search boleh? Search by article boleh. Search by author boleh. Okay, kalau kata saya nak tanya, saya dalam bidang bahasa Arab. Okay, kemudian saya nak tahu banyak tak artikel membincangkan fatwa. Type lah perkataan artikel tu fatwa. So akan senarai akan semua artikel orang Malaysia yang terbit dekat Malaysia ni yang bidang fatwa. Ada setengah orang tak pernah tahu pun
rupanya kat Malaysia ni boleh buat search. Itulah asyik-asyik pakai Google je, tak explore pun bahagian ni. Okay. Alright, kita buat tunjukkan contoh. Kita nak buat general search. Katalah saya type perkataan strategic balance scorecard. Kenapa saya type macam ni? Sebab ada bagi cadangan kat bawah tu. Nampak tu? Kalau nak search kat bawah tu, kena buka kata dengan tutup kata. Macam ni. Contoh macam ni. Okay, saya dah explore lah. Tak payah buat tutup kata ni pun tak payah. Type macam biasa je. Kan dia bagi contoh kat situ macam tu kan. Nak type macam biasa pun boleh. Maksudnya type je lah apa-apa keyword dekat sini. Lepas tu klik search. Contohlah saya type pasal strategic balance scorecard. Dengan otomotif. Detail sangat ni. Kalau boleh nak tengok, type general je. Kalau nak study pasal balance scorecard, type je balance scorecard. Saya cuma nak tunjukkan contoh tajuk yang spesifik. Tapi untuk kita buat search, tajuk general pun boleh. Kat sini saya letak strategic balance scorecard otomotif. Saya pun klik search. Ada. Ada yang buat strategic balance scorecard dekat Automotive Malaysia lah. Saya pun boleh download. Download dapat full text. Memang dapat full text. Okay, you boleh search apa-apa kat sini. Ingat saya pesan sekarang ni, lepas malam ni ke, esok ke, lusa, dalam bulan ni ke, explore lah. Semua ni, Scopus dah, Web of Science dah, Scopus dah. Era pun dah. Sekarang ni kita pergi dekat my site. Jadi banyak artikel yang kita boleh gunakan kat sini ni. Type lah apa-apa kat sini untuk keyword kita untuk dapatkan full text. Okay. Sekarang ni kita nak search by authors. Boleh juga search by name. Saya search by nama saya sendiri. Nurul Fazli Habidin. You boleh search nama supervisor sendiri pun. Kan? Kalau kata tak dapat nama penuh, apa keyword nak type pakai Habidin pun boleh. Search kat situ. Ada kat sini. Cuma dia terpecah 2 account ni. Ni masalah-masalah sistem, jangan tanya saya lah kan. Patutnya akaun ni kenapa ada akaun satu, ada akaun 2 kan? Macam akaun bank lah pula. Kan? Tak apalah kita pakai akaun yang banyak artikel ni. Saya nak tahu Nurul Fazli ni ada 11 artikel publication, klik kat situ. Oh, dia dah ada 11 artikel lah. Kita kena support juga Jurnal Malaysia. Kan? Support international je, Malaysia pun kena support lah sikit-sikit kan. So kita ada 11. So ada 11 jurnal tu. Jurnal bidang saya dekat confirmatory analysis ni, yang saya terbit dekat apa, Journal of Contemporary Issue. Saya ada type dekat jurnal dekat Management Research Journal tentang strategic balance scorecard tadi. Kat bawah tu adalah sebab ada tadi bawah 11 kan. 11 ada senarai kat situ. So kalau berminat dengan mana-mana artikel, klik je download full text, dapatlah full text. Okay. Alright, dapat full text ni. Contoh saya klik kat sini, dapatlah full text. Jurnal Malaysia ni bagus. Universiti ni biasanya benda-benda tak adalah nak kena bayar ke apa sebagainya. Kita klik je kat artikel, klik dekat full text atau PDF, dapatlah full text. So, okay, contohlah terus search. Okay, kita boleh juga, selain daripada tengah publication, kita boleh search kat citation. Sajalah type kat Nurul Fazli ni, tak banyak. Tu sikit lah, bukan nak condemn, bukan nak kata apa. Mungkin kat Malaysia ni nasihat lah, ataupun saya advise saya, my site ni kena ada orang marketing. Sebab banyakkan jurnal yang terbit dekat jurnal dekat Malaysia ni, marketing ni kurang buat. Jadi orang tak tahu yang bahawa, kita ada jurnal ke kat Malaysia? Jurnal apa yang ada? Bidang ni ada tak jurnal tu? Itu maksudnya student postgrad pun mungkin tak tahu. Disebab tu kan orang tak rujuk. Bila orang tak rujuk artikel, orang tak baca, orang tak view, macam mana nak dapat citation kan? Itu kelemahan sikit dekat my site lah. Tapi tak apalah, kita doa dan kita harap Malaysia ni improve lagi my site ni supaya artikel yang terbit kat jurnal kat Malaysia ni akan dapat laju citation sama macam dekat Scopus, sama macam dekat Web of Science. Okay, saja jalan nak explore, klik je kat citation tu, ada 3 citation. So mana-mana citation tu pun boleh dapat full download. Nampak ni? Susah dah dapat citation, saya kena cite diri saya sendiri. Ni nampak ni. Ni semua yang citation artikel sendiri ni. Nampak Nurul Fazli, ada Nurul Fazli, ada Nurul Fazli. Nampak sangat. Artikel ni dah tak ada orang nak cite, kita sendirilah cite artikel kita sendiri. Tu kelemahan dalam my site lah. Tapi tak apalah, contoh kat sini, kita nak download full text kat sini, memang dapat. Ni jurnal geografia ni. Jurnal geografia ni dekat UKM. Geografia ni Web of Science. Siapa nak hantar jurnal kat geografia boleh. Geografia ni bukan bidang geografi, bidang social science sebenarnya. Nama je geografia. Siapa nak hantar boleh hantar dekat UKM. Bagus juga jurnal ni. Tapi dia berindeks Web of Science. Okay. General search untuk affiliation lah. Dekat sini kita boleh search. Kita dah try artikel kan, kita dah try authors kan, kita try pula university. Type lah kan, Universiti Pendidikan Sultan Idris. So ada 2004 publication lah. Kat situ kalau nak tengok jurnal publication menunjuknya artikel. So ada 2004 artikel yang dah terbit my site dekat UPSI. Contohnya klik kat situ, ada banyak lah kat sini kan, ada next tu kan. Saya try newest first. So jurnal ni lah, Cooperating Teacher Mentoring Move During ni. Kalau nak artikel ni, klik download full text, dapatlah full text. Okay, kita boleh juga klik dekat citation. Okay, kalau keluarlah semua yang citation tu,
Klik je lah download full text, akan dapat full text. Okay. Okay, kita boleh juga try artikel dah, authors dah, affiliation dah, journal belum lagi kan. Kita type lah management research journal. Kalau kita dapat tahu, nak check lah journal dekat fakulti saya tu betul ke my site. Kita tahu nama dia management research journal. Saya pun type lah management research journal. Oh betul. Management research journal ni betul-betul index my site. Kalau nak tahu detail, klik je. Publication ada 68, citation ada 4. Ada 4 citation je. Tak banyak, kesian je kan. Tu nak kata jurnal kat Malaysia ni, dah ada 64 artikel, cuma 4 je dapat citation. Tak bergerak citation dekat Malaysia ni kan. Jadi kena make sure jugalah kita ni kena support lah kan, jurnal-jurnal Malaysia ni. Okay. Inilah kalau saya klik tadi, kalau saya klik Management Research Journal ni, dia terus pergi kat website jurnal ni. Nak detail, klik dekat website. Dia bagi link lagi ni. Klik link ni, pergi dah dekat fakulti. Fakulti ni, oh rupanya jurnal dekat fakulti Management dan Ekonomi ni. Kan, dapat FPE tu, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. So kita klik dah dekat Achieve, nak tahulah artikel-artikel terbaru. Tengoklah ni Management Research Journal, klik lagi kat sini. So adalah artikel-artikel ni. Katalah saya nak artikel pengaruh gaya kepimpinan pengurusan projek. Kan kat sini saya pun klik PDF. So klik PDF dapatlah full text. Saya nak search. Sajalah nak buat search. Kita pergi jurnal, nombor 1 kena buat search tau. Main-main lah artikel kat sini. Sorry, main keyword supaya kita ada tak dalam jurnal ni bidang kita. Okay, kat sini pun saya tanya lah saya otomotif. Oh, ternyata jurnal ni, Management Research Journal ni ada juga yang tulis artikel pasal otomotif, adalah satu. Jadi macam biasa kalau nak klik je artikel ni dapatlah full text. Okay. Selain daripada search genre search, kita juga boleh guna advanced search. Selain daripada genre search, kita boleh gunakan juga advanced search. Cuma advanced search ni pun nasihat saya lah. Kan, kena tambah sikit lah kan. Nampak macam simple ni, bukan advanced search yang kalau tengok dekat Emerald punya advanced search, publisher punya advanced search, bukan macam ni rupa platform dia. Ni cuma ada tu type, lepas tu pilih field. Jadi advanced search jugalah, tapi advanced search yang bagi saya tak advance sangatlah. Bukan kita tak bersyukur, tapi lah kita nak bagi development berlaku supaya my site ni upgrade sikit lah advanced document search. Jadi dekat my site ni saya rasa lebih bagus guna genre search daripada advanced search. Kan? Tapi dekat semua publisher lain, saya rasa advanced search semua lagi best. Saya memang suka pengguna advanced search, tapi advanced search kat sini tak membantu sangatlah. Membantu tapi bagi saya kita rasa pelik. Sebab kebanyakan publisher lain boleh masukkan lebih satu keyword. Saya nak ada dalam tesis saya dalam bidang saya ada 4 keyword. Ada A, ada B, ada C. So kita boleh masukkan 4 keyword secara serentak. Kemudian ada filter. Kita boleh filter nak tahun bila. So saya nak ada 4 keyword masuk serentak. Nak dari tahun 2015 sampai 2022. Saya boleh buat lock benda tu. Jadi kelebihan advanced sebenarnya ada banyak lagi fungsi, tapi dalam mindset ni tak masukkan banyak. Tak apalah, kita bersyukur dengan apa yang ada lah. Okay, kita boleh gunakan advanced search. Contohlah saya type lean healthcare. Lean healthcare berkaitan untuk dari segi tajuk. Maksudnya tajuk artikel nama dia lean healthcare. So, saya pun search. So adalah kat sini ada beberapa, cuma ada 2 je. Ada 2 je topik lean healthcare dekat my site ni. Daripada Aziati Anwar, daripada saya sendiri. Jadi saya katalah saya nak paper saya sendiri tu, saya download full text, dapatlah full text. Okay. Alright. Dalam my site ada beberapa dokumen ataupun maklumat yang dikongsi juga. Contohnya Journal Citation Report. Tetapi sedikit mengecewakan lah, maklumat ni tak update. Kan, ada maklumat yang lama. Tak apalah, ini benda-benda yang kita kata pengurusan my site dalam proses development supaya dia lebih baik lepas ke depan ni, semoga lebih baik. So ada banyak-banyak part yang kita boleh download juga, macam Performance of Malaysia Journal. Okay. Dia senaraikan semua jurnal-jurnal yang kat Malaysia yang bagus sebenarnya. Dia ada buat jugalah. Tapi yang ni tak apa, yang ni pergi kat website boleh download yang ni. So boleh tahulah alamat-alamat jurnal tu kat mana, sumber memang ada juga. Okay, contact us ni lah. Mungkin orang-orang ni pun dah bertukar-tukar lah kan. Time to time biasanya dia biasalah job rotation dan sebagainya. Okay. Itu dekat my site. Okay. Yang ni sign direct ni kita akan bincang besok. Besok adalah 2 jam kita akan bincangkan top publisher. So hari ni rasanya kita dah tamat dah. Yang faham tentang Web of Science berkaitan dengan Scopus, berkaitan dengan ERA dan juga dengan my site. So dengan masa yang berbaki ni, saya buka soalan lah. Kalau untuk tanya apa-apa yang berkaitan dengan Web of Science pun boleh, nak tanya Scopus pun boleh, nak tanya ERA pun boleh, nak tanya My Citation pun boleh.
Okey, adakah semua jenis Scopus berbayar? Okey, Khatijah, jenis Scopus ni kebanyakan dia free. Itu nombor satu. Jenis dia free. Tetapi ada beberapa publisher yang kenakan bayaran. Contohnya nak bayar pengurusan, siapa nak bayar kerani yang buat kerja, siapa nak bayar website punya kos dan sebagainya. Kadang-kadang biasanya universiti kena charge tak banyaklah, RM100 ke, RM200 ke, RM3 ke dan sebagainya. Jadi Tun Khatijah kena tahu setiap jurnal tu dia ada option. Ada jurnal yang option dia ada satu iaitu free of charge sahaja. Ada jurnal option maksudnya jurnal ni kalau kata nak pakai subscribe maksudnya free. Kalau nak pilih open access punya option kena bayar. Itu je. Jurnal ni bukan jurnal, kalau cerita jurnal tak perlu bayar. Namun publisher berhak untuk mengenakan beberapa bayaran kerana untuk pengurusan jurnal. Berapa harga? Tu dia bermula macam-macam. Boleh bermula daripada RM100 sampailah ke RM30,000. Ada jurnal yang harga dia RM30,000. Kan? Contoh RM30,000. Jadi convert duit kita lah. Kan? Kalau jurnal ni contohnya dia kena ada $1,000. Kalau $1,000 convert dia RM4,700, kalilah 10 kali dengan 47 bukan ke RM40,000 700 kan. Jadi jurnal ni berbayar. Kalau tanya saya, kebanyakan jurnal sekarang yang top publisher adalah option. Kita boleh pilih. Saya nak hantar kat jurnal tu. You ada dua jalan. Jalan nak free ke jalan nak bayar? Saya pilih jalan yang free. Kalau you pilih jalan nak bayar, you nak open access kan, you kena bayarlah yang harga yang di-charge-kan. Free memang jurnal free. Tu kata ada pelajar jurnal free. Saya hantar semua free. Sebab saya hantar, saya pilih jurnal nak free. Cuma jurnal free ni konsep dia, kalaulah orang nak download artikel saya, dia tak boleh dapat free access. Dia kena gunakan access library, boleh dapatkan full text. Kalau saya nak bayar, masuk jurnal saya, artikel saya boleh dah terbit nanti, orang tak payah access library. Google je, dapat je artikel kita, dapat full text direct. Itu kelebihan yang gunakan open access. Memanglah open access ni bagus sebab orang senang nak access, tapi bayaran dia mahal. Kita bukan ada duit banyak sangat nak bayar. Jadi kalau saya memilih untuk hantar jurnal yang tidak berbayar. Okay. Ada soalan lain? Saliza memang Saliza ikut jadual lama tu. Saliza kata jadual topik malam ni. Malam ni memang saya dah bagi poster kan dekat grup WhatsApp tu. Topik malam ni adalah khusus database artikel Web of Science Scopus Era MySite. So untuk besok kita akan cover tentang publisher ScienceDirect, Springer, Taylor, Emerald, Inner Science, Sage, Willy. Kita akan cover publisher untuk malam besok. Malam Ahad kita akan gunakan Journal Finder, Suggester and Matcher. Kan? Okay. Mungkin Saliza tengok jadual lama. Kan? Okay, ada soalan lain yang terlepas ke atas. MySite dan MyJournal ni sama ke? Samalah. Kalau dua-dua ni daripada Malaysia, sama je lah. Kat kanan tu kan, atas ni MySite Citation Index. Okay, nama yang kita sebut adalah MySite lah. So kalau tanya pergi dekat universiti pun, ni jurnal apa, indeks apa, MySite. Kita akan sebut MySite. MySite. Okay, jurnal ni indeks apa? Era. Ni jurnal apa? Scopus. Ni Web of Science. Kita akan sebut MySite. Tapi kalau kata, ni MyJournal. So kita pun, MyJournal ni MySite lah. Jadi kebanyakan orang akan sebut MySite. Tapi kalau kata, saya nak hantar jurnal, tak boleh tak saya hantar dekat MyJournal? Saya faham lah, MyJournal tu MySite. Jadi kalau tanya saya, kita pegang sekarang MySite lah. Sebab memang apa-apa pun dekat atas nampak kan, MySite Malaysia Citation Index. So kalau kata MyJournal, mungkin dalam bahasa lain lah, kata lain pakaikan MyJournal. So adakah yang sama? Samalah nampak. MySite sini, MyJournal pun sama. Benda yang sama. Cuma kita lebih dikenali. Kalau sebut MyJournal, mungkin ramai tak tahu. MyJournal apa dia tu? MySite kot. Macam itulah. Ada lagi soalan? Kita tak ramai. Tu nampak macam
Tak tahu dah habis dah. Biasanya kalau Thank saya you, cover doktor. banyak-banyak soalan. Okey, silakan tanya. Nak tanya bila kita doktor akan buat ni untuk apa tu pengenalan menulis dan menerbitkan artikel jurnal tu? Ada dalam jadual ni. Saya kena tengok sekejap Saya kena tengok. Okey. Sebentar. Dalam jadual PDF tu ada. Kita Dia mungkin dapat yang akan lama kot. akan apa? Nanti saya akan bagi balik untuk kan? Okey. Okey Baik. okey okey. Okey. Terima kasih, doktor. Ada soalan lain? Saya tunggu. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama dah tadi yang doktor kata ada 4 dalam WOS tu yang Ada 4 diiktirafkan. lagi. Berarti saya baru check ada satu lagi WGRC tu terima pakai ke? So sekarang ni kat Malaysia kita pakai 4 je. Itu 4 belum je. lagi. Itu baru lagi kan. Itu Ah. saya tak sentuh yang tu. So kalau JCR tanya saya kat Malaysia kita 2020. cuma boleh terima 4 je. Tu yang tu masih Salah. itu masih dalam perbincangan sebenarnya. Itu bagusnya persoalan. okey. So jawapan saya kat situ kita belum lagi ada kata putus. UPSIS itulah, kat UPSIS sendiri pun tak decide lagi yang sama dalam penggunaan tu. Malah dekat universiti lain pun belum lagi kita diskusi benda tu. Tapi kalau tanya saya, kemungkinan besar akan diterima selepas ni lah. Tapi buat masa ni belum lagi. Belum lagi lah. Mungkin kat worldwide mungkin, yes. Tapi dekat Malaysia belum lagi. Kan? Okey. Saya dah. Nanti kalau yang jadual tu nanti saya bagi. Ada perubahan tu. Ada perubahan jadual tu. Minta maaf sangat-sangat ni tu. Kan? Jadi apa? Pengenalan menulis menerbitkan artikel jurnal tu kan. Tu jatuh minggu depan sebenarnya. Jatuh minggu depan. Minggu depan maksudnya minggu 14 dan juga 15. Maksudnya yang kalau soalan tadi tanya untuk khusus pengenalan menulis menerbitkan artikel jurnal tu jatuh dekat Jumaat depan iaitu 14 Oktober dan khusus asas online dalam menulis artikel jurnal tu jatuh dekat 15 Oktober Sabtu. Ada lain-lain soalan? Itulah, terima kasih tadi tanya soalan. Itulah dia kena buka kat website lah. Bila buka website kadang ada info-info yang update. Kalau macam satu, okey, boleh tak bagi saya senarai semua jurnal yang berindeks Web of Science kategori Science Citation Index. Kalau saya bagi mungkin yang lama. So you kena pergi dekat website tu, download sendiri. Macam tadi dah buka tu saya rasa dia tengah download tu. So download lah kan. Download tu kita kena check lah kan. Kita bidang mana supaya kita dapat knowledge lah. Kadang-kadang supervisor kita pun tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang supervisor kata, okey awak bidang ni ada tak jurnal-jurnal yang index Scopus? Kan dia pun tak update. Dia tahu mungkin tapi dia tak update. Jadi kita lah yang kena update selalu. Ada soalan lain nak tanya? Doktor? Bagi saya.
untuk kita apa tu find journal, kita tak perlulah kisah dia dekat country mana semua, asalkan dia bidang kita kan, betul tak kan? Kalau Yup, kita yup. Dia macam ni, kalau sedikit tips lah kan. Sebenarnya kalau kita ambil contohlah negara tu mungkin negara daripada Brazil kan. Situasi negara dekat Brazil, dia tak boleh terbitkan artikel jurnal daripada orang Brazil semua. Okay, katalah ada index Scopus, katalah ada terbit dalam satu isu 12 artikel kan. Kita ambil contoh tadilah, kita pergi tadi apa dekat Gemar online kan. Praktisnya sama je. So mungkin kat Brazil, dia boleh terima 2 artikel je daripada Brazil. Sekali kita daripada Malaysia hantar kan. So sebenarnya dia lagi seronok. Kita tak ada lagi track record orang Malaysia pernah hantar kat jurnal daripada negara Brazil ni. Saya silap kita akan mudah dapat terbit. Itu kelebihan. Sebab ulangan dia, jurnal ni adalah international collaboration. Jadi penting sangat collaboration tu. Doktor, siapa yang kirakan ialah macam tentukan ataupun audit yang jurnal ni masih kekal sebagai apa? Owner. profesi. So kalau Web of Science, pemilik dia Clarivate Analytics. Clarivate Analytics yang tentukan. Kalau Scopus sendiri yang tentukan. Okay. Pemilikan lah. Maksudnya saya yang bangunkan. Contohlah MySite. Kita yang bangunkan database MySite. So kita ada formulating kita sendirilah. Formulating kita sendiri untuk tentukan dari segi ranking dan sebagainya. Itu bukan bidang kuasa apa politik ke apa dan sebagainya, tak ada. Itu bidang kuasa pemilik. So macam ISO kan kita dapat apa pengiktirafan ISO. So macam mana nak dapat pengiktirafan ISO tu? ISO ada sediakan borang ataupun kelayakan, ada level dia. Kalau you capai semua perkara ni dapatlah ISO tu. Kalau MQA nak dapatkan pengiktirafan subjek tu ataupun program tu MQA. So siapa yang mengurus MQA lah. Macam itulah pemilikan dia lah. Siapa owner dia. Dan dia yang menentukan lah. So dia tentukan okey kata MQA kan, tentukan program ni dapat MQA. Program ni ditarik balik MQA dia. Yang ni jadi macam partial MQA. Yang ni lengkap penuh dapat MQA penuh. Siapa yang tentukan? MQA. Scopus, tengok jurnal ni. Ni jurnal dapat Scopus. Sebelum ni tak ada Scopus. Kita kena mohon. Kita kena mohon untuk jurnal ni dinaik taraf dapat Scopus. Bila you mohon, ada masa reject. Tak layak. Yang mohon, dapat. So bila dapat, kita audit. So audit dalam tempoh 6 bulan, setahun. Check, you tak qualified balik. Baru tak sampai 6 bulan, dah di-qualified balik. Dia keluar balik Scopus tu. So dia ada time by time lah. Dari semasa ke semasa. So dia ada audit atau nazir dia lah. Dia akan semak sama ada kita terus qualified ataupun tidak untuk dapatkan Scopus. Kemudian dari segi ranking pun samalah. Ada masa kita Q1, ada masa Q2. Sebab dia ada formulating dia. Dia ada formula dalam menghitung. Dia ada kriteria dia. Nak tentukan bahawa kita dalam ranking yang mana dan sebagainya. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Okay, esok kita akan sambung kat sini. Esok kita akan sambung. Sesi besok kita nak tahu tentang penerokaan. Contohlah kan, macam kita plan sekarang ni khusus tentang artikel kan. So kita macam mana kalau kata bidang saya ni nak tembus dekat Emerald macam mana? Kan? Bidang apa yang boleh kita hantar dekat Emerald? Jadi apa yang kita nak buat kalau kita nak hantar dekat Emerald? Itu penting lah. Yang saya ambil ni yang kebanyakan yang dekat library lah. Kita kena fokus jenis yang baik sebenarnya. Jadi kita akan go through lah semua. Kita akan pergi Science Direct, kita akan pergi pada Taylor and Francis, kita akan pergi pada Springer, kita akan pergi pada Emerald, kita pergi InDesign, kita pada Stage Valley. Saya akan pergi 7. Biasanya 7 ni ada semua kat library kat Malaysia. Sebab apa? Kenapa library Malaysia langgan? Memang jenis ni memang kalau you pergi kat luar negara pun memang dah ada banyak lah. Tapi 7 ni mesti ada. Kan? Jadi kita nak bincang bagaimana kita nak tembus dekat top publisher ni lah. Seronok tembus kat top publisher ni. Jadi artikel kita ni dibaca oleh worldwide. Mana-mana negara akan baca. Dan kita lebih dihargai. Kita nak kalau boleh artikel yang kita hantar ni dapat diterbitkan lah. Itu yang sangat penting. Doktor, Ya saya, silakan. nak tanya, ada isu tak kalau macam contoh kita tengok jurnal tu diiktiraf, tiba-tiba bila kita hantar, submit dan dia approve dan terima, tiba-tiba discontinue pula jurnal tu. Macam mana? Ada tak berlaku kes tu? Ada. Tapi dia tak berlaku kat top publisher. Dia berlaku kat jurnal. Contohlah jurnal ni saya ada buka company kan.
Buka company, memanglah company bermotifkan keuntungan. So saya ada beberapa situasi lah. Situasi pertama sekarang ni situasi yang saya low performance. Okay, saya terbitkan artikel, kita pun hantar kat situ, orang lain pun hantar, tetapi tak ada orang baca. Tak ada orang baca, tak ada orang download, tak ada orang cite. Salah satu sebab mungkin saya punya marketing saya lemah. Ataupun saya main terbit je artikel saya kan. Jadi lama-lama mungkin setahun pertama Scopus, tahun kedua Scopus, tahun ketiga tak Scopus. Okey, itu isu yang pertama. Isu yang kedua, saya betul-betul nak duit. Bila nak duit ni kan saya banyak buat special issue dekat conference, banyak buat special conference. Special issue ni kalau you terbit 2 kali setahun, special issue ni mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kan, setahun satu. Ni tiap-tiap bulan buat special issue. Tu namanya ingkar. Kita tak boleh buat special issue macam tu, dia keluar pada Scopus. Okay, kemudian nama jurnal tu bidang adalah contohlah inclusive education. Tapi yang hantar kat situ engineering pun hantar, management pun hantar, tak kena dengan bidang. Yang tu pun akan discontinue. Yang ketiga performa macam tadi lah kan. Si chief editor Mr. A, editor board CB, CC. Chief editor pun hantar kat situ, B pun hantar kat situ. Okay, jurnal tu bilik orang Malaysia. Semua orang hantar kat situ. Jurnal tu akan possibility akan discontinue Scopus. Maksudnya tidak ada elemen kolaboratif atau internationalism. Okey, itu dekat web website dengan Scopus lah. Tapi kalau lepas ni Afzan jangan pelik pula kan. Jurnal MySite semua orang Malaysia hantar. MySite tak apa. MySite kan tengok kan, ni macam Nusti punya jurnal semua geng-geng dia je yang hantar. Tu tak apa. MySite tak apa lagi. Tetapi kalau untuk Scopus dengan Web of Science, dia adalah 2 indeks daripada international. So kalau international kena bekerja secara international lah. Dia tak ada bias, dia bukan jenis ni main sapu je. Lepas tu jenis macam apa, macam segera kan, hantar hari ni besok submit. Lepas tu hantar hari ni dapat accepted, esok lusa publish. Tu bukan profesional lah. Logik lah kan, kita pun hantar proposal defense kan, berapa lama nak tunggu apa, boleh proposal defense kan, penilaian nak baca 2 bulan lah, sebulan lah, dah hantar kat proposal defense nak kena ada buat pemotolan lah. Sebenarnya jurnal ni proses, mana boleh cepat macam sehari 2 hari. Jadi benda-benda tu kita tengok juga. Sekali tengok kat sini, contoh dekat jurnal, dia kata jurnal ni mengambil masa proses selama 3-4 bulan. Tapi dapat 3-4 hari, tak betul jurnal tu. Maksudnya dari segi SOP dia tak betul. Jadi kita nampaklah kat situ secara profesional dia, macam kita lah, kalau kita cikgu pun kan ada SOP dia dan sebagainya. So mana-mana yang tidak mematuhi SOP kita anggap itu sebagai pengurusan takbir urus tak bagus lah. So bila takbir urus tak bagus, boleh terkeluar pada Scopus tu kan. Macam kata boleh tarik balik tak kita punya jurnal artikel tu dan kita terbit? Kalau tak terbit, kalau belum terbit, withdraw. Maksudnya dah terbit tapi discontinue jurnal tu. Jadi situasi macam ni, kalau dah terbit tak boleh tarik. Tak boleh tarik lah. Boleh tarik. Kalau dah terbit, dah publish dah kan, tak boleh buat apa. Kalau situasi dia, consider dia macam ni, kita dah submit, dia tengah proses under review, kita email nak withdraw, tak apa, boleh. Dia proses tengah review, nak withdraw boleh. Okay, kemudian katalah jurnal tu dah bayar kan, dia ada polisi dia, once you dah bayar, withdraw, tak boleh, hangus. Tak boleh. Dia cerita lah, ada kes hangus lah. Ada kes yang mungkin dia boleh return full balik payment kita, ataupun mungkin dia ambil juga orang kata admin punya cost lah kan. You nak withdraw, so dia mungkin ambil 10% dan dia pulangkan balik 90%. Jadi yang tu kadang-kadang kita ni main hantar jenis, kadang-kadang tak baca dia punya guideline kan. So kita pun seronok je hantar kan. So once kita dah, contoh kalau dalam polisi tu kata, kalau dah accepted, you tak boleh withdraw. Kita kena tahulah dia ada 3 step. Yang pertama under review, yang kedua accepted, yang ketiga publish. Okay, saya rasa publish memang tak ada buat apa-apa lah. Publish tak ada buat apa. Kalau dah accepted, kalau nak withdraw, okay, kita kenakan penalty. Kena bayar lah penalty. Okay, ataupun wang kena tak dikembalikan. Tapi kalau under review boleh. Dia masih lagi tengah review kan, kita belum dapat lagi komen. Yang tu kita boleh withdraw. Tapi kalau dah terbit memang tak boleh buat apa lah. Tu memang sedih lah. Sedih lah tak boleh buat apa kan. Sebab kalau kata you ambil juga artikel tu hantar kat tempat lain, nanti orang kata kita self plagiat pula. Orang kata artikel kita benda yang sama ada kat 2 tempat. Tak best lah kan. Ada kat jurnal A ada. Sebab dia tak akan keluarkan. So bila dah publish, kalau kita nak withdraw dia tak akan keluarkan. Mungkin boleh lah, tapi dia mengganggu lah. Mengganggu dia punya. Contoh kan, mana boleh ada jurnal, tiba-tiba ada 6 paper, tiba-tiba kita nak keluar tinggal 5. So jurnal ni pun kena konsisten. Kalau dia kata dia dah terbitkan, dia kata satu isu 6, dia kena semua isu 6 je.
Jadi ada masalah kesian kat management lah. Kalau macam saya, kalau saya tengah mengurus jurnal, tiba-tiba orang nak tarik balik, saya tak bagilah. Sebab kalau saya tarik balik, automatik artikel jurnal saya tidak menepati SOP yang saya telah tetapkan. Dalam isu saya, kena ada 6 paper. Tiba-tiba tinggal 5 paper. Jadi memang mana-mana jurnal tak akan kompromi lah dalam bahagian ni. Sebab dia akan mengganggu reputasi dia. Kan? Doktor nak tanya, Ya, saya. kalau let's say jurnal tu discontinued kan, Okay. Ataupun cancel ke, tapi kita dah masuk dalam jurnal tu, Okay. lepas tu kita tahu dia memang discontinued, dia tak ada dah. And then dalam kes saya dia adalah scam jurnal lah kan. Okay. So apa saya buat essentially tukar tajuk tapi content sama kan. Sebab kirakan duit kita burn lah, duit kita orang burn kan. Tapi cuba hantar ke tempat lain dan minta dia tarik balik link tu. Macam ni. Macam ni lah kan. Jurnal ni, contohlah jurnal A. Jurnal tu dah terbit ke belum? Dah. Dia claim dah jurnal tapi we find out yang jurnal tu adalah scam jurnal macam predatory jurnal lah kan. Isu dia dah terbit ke belum? Belum lagi. Saya Google, saya punya tu dah ada. Oh, dah ada. Lepas tu Isu saya dia, buat report, buat report minta dia tarik balik link tu. Tu dia tak ada dah sekarang ni. Dah tak ada dan hantar tempat lain. Kalau dah tak ada tak apalah. Tak ada tak apalah. Sebab dia discontinued kan. Sebab kalau dia boleh tarik balik, nampak sangatlah jurnal tu memang kalau tarik balik memang terkubur lah jurnal tu sebenarnya. Kan? Sebenarnya kalau ikutkan kalau top publisher memang tak benar akan tarik balik lah kan. Kalau mungkin jurnal ni dia tak fikir jangka masa panjang, dia pun takut kan bila kita nak report dan sebagainya. So dia tarik balik dan sebagainya. Kalau tarik balik tak ada masalah. Bila tarik balik, you hantarkan tempat lain, so dia tak dapat detect, betul tak? So once dia tak dapat detect, so bila check turning in, tak kena lah. Sebab bila turning in tak detect, jurnal tu sebab dah keluar balik, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. The issue dia sekarang, jurnal tu tak keluar. Okay, you pula ambil artikel tu hantar kat tempat lain. So bila check turning in kan kena dengan paper kita sendiri. Itu tak boleh. Itu memang tak boleh. Once kalau dah tarik keluar, okey, itu tak ada masalah. Kan? Sebab dia dah keluar kan. Kalau dia tak keluar, jadi isu. Saya ada satu yang macam kes lama lah, 2012 ke macam tu lah. Yang mana student saya, ialah student masuk nama supervisor dia kan. So dia hantar artikel, dia dah withdraw. Dah email dah, dia kata okey. Kita withdraw, dia kata okey. Lepas tu kita hantarlah ke tempat lain tu terbit. Dia pun terbitkan juga. Penat lah. Tapi apa-apa kita simpan email tu lah. Dah tak boleh nak diskusi dah dengan kat situ kan. Jadi consider kita simpan email. Kita memang ada date bila date tu terbit dan date yang kita email nak withdraw dan dia kata okey. Suddenly dia terbitkan juga. Sebaiklah artikel tu pun tak ni sangat. Artikel tu biasa-biasa. Jadi tak adalah isu sangat. Jadi kita simpan je lah untuk dokumentasi kita. Just in case orang kata pandai-pandai si Mamat ni kan hantar artikel yang sama kat dua tempat. So kita ada proof yang kita dah withdraw artikel tu. Itu penting jugalah. Elemen-elemen dokumentasi ni kan. Kadang-kadang kita ni dah buat benda yang betul. Kita dah withdraw. Kemudian dia terbitkan. Macam kes saya withdraw sebelum diterbitkan. Jadi kita pun hantar kat tempat lain. Tiba-tiba dia terbitkan juga. Jadi macam kes saya macam ni. Saya withdraw, saya hantar kat tempat lain. Kata tempat lain tu jurnal B, yang sebelum ni jurnal A. So jurnal B terbit dulu. Kemudian kita dah withdraw dah kat jurnal A tadi. Tiba-tiba lepas beberapa bulan lepas tu dia terbitkan juga artikel tu. Jadi kes ni yang jurnal B tak ada masalah. Dia terbit dulu. Tu artikel saya. Okay. Dia jurnal A tu terbit, ibarat macam saya salah lah terbit dua artikel, tapi saya ada proof yang bahawa saya dah withdraw, dia je yang nak terbitkan juga. Bukan saya gembira dapat dua artikel, tak. Kita email lagi sekali tapi tak ada no respon lah. Dan kita beranggapan bahawa tak apalah, anything, apa-apa kita dah secure dah. So kita dah ikut proses yang betul. Tu tak apa. Macam kes kan, you kena macam scam jurnal kan. You dah buat hak you have the right untuk protect you punya artikel dan you nak submit kat tempat lain. So dia pun dah tarik link dia tu. So jurnal tu pun kat website pun dah tak ada. Okay. So jurnal B yang tempat baru yang hantar ni pun happy. Bukan happy lah. Semua tak ada konflik. So bila dia dapat terbitkan artikel kita pun tak ada konflik sebab artikel ni tidak pernah terbit di mana-mana. So kita pun sebagai akademik ataupun sebagai student, reputasi kita okey lah. Positive reputation lah kan. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, jam pun dah almost dah 10 lebih.
Okay, tak apalah yang join artikel ni mungkin ada yang join 1 hari ataupun yang join untuk selama 2 bulan. So kita ada jumpa esok untuk sambung untuk kita punya top publisher, dan hari Ahad adalah berkaitan dengan finder, matcher dan juga suggester. So yang tadi ada tanya saya, minggu depan satu lagi bahawa kita ada pengenalan tentang penulisan artikel dan juga outline dalam bab pengenalan. Itu minggu depan. Okay, alright. Apa-apa kekurangan, kesilapan daripada saya mohon maaf. Okay, kita akan jumpa lagi pada esok pada jam 8 malam. Nanti rakaman dan juga slide saya akan bagi selepas ni. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa Terima kasih, besok. Doktor. InsyaAllah.